Ada bab ni pula di sini. Bab dua sabda Nabi SAW, Islam dibina atas 5 perkara. Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ini terjemahan kepada hak tadi lah. Terjemahan kepada hak tadi. Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ia boleh bertambah dan berkurang. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bermaksud supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah sedia ada, yakni pada mereka. Firmannya lagi, wazidnahum huda. Bermaksud dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Firmannya lagi, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Bermaksud dan Allah menambah lagi hidayat kepada mereka yang telah mendapat hidayat. Firmannya lagi, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Bermaksud dan kepada orang-orang yang telah mendapat hidayat ditambahnya lagi hidayat dan diberinya kepada mereka ketakwaan. Firmannya lagi, wa yazdadal ladzina amanu imana. Bermaksud dan supaya bertambah iman orang-orang yang telah beriman. Firmannya lagi, ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Bermaksud siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini, yakni dengan turunnya surah ini. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Firmannya lagi, fakhshawhum fazadahum imana. Bermaksud orang-orang munafik berkata, takutlah kepada mereka, yakni pasukan tentera kufar Quraisy. Maka kata-kata itu semakin menambahkan lagi iman mereka. Firmannya lagi, wa ma zadahum illa imana. Bermaksud tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan. Bab cinta, cinta kerana Allah. Ini mana dia bersambung lagi lah. Wal hubbu fillah. Yani bab al hubbu fillah. Yani wow itu ataf kepada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Bab cinta kerana Allah dan benci kerana Allah adalah sebahagian daripada iman. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi, di mana beliau menyatakan bahawa di dalam iman terkandung banyak kewajiban, peraturan, batas-batas dan perkara-perkara sunat. Sesiapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan iman, dan sesiapa yang tidak menyempurnakannya berarti dia menguranginya. Jika saya masih hidup, saya akan terangkan kepadamu tentang perkara-perkara tersebut supaya kamu dapat beramal dengannya. Tetapi jika aku mati, maka tidaklah teringin sangat aku untuk terus bersamamu. Ibrahim alaihissalam berkata, ni Allah SWT menyebutkan kata-katanya, walakin liyatma'inna qalbi. Bermaksud akan tetapi supaya tenang hatiku. Mu'adz berkata, yakni kepada Aswad bin Bilal, duduklah bersama kami sejenak untuk menambah iman, yaitu dengan mengingati ajaran Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud berkata, yakin itu iman kesemuanya. Ibnu Umar berkata, seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat taqwa selagi dia tidak meninggalkan apa-apa yang diragui hati sanubarinya. Dan Mujahid berkata, yakni ketika mentafsirkan firman Allah ini, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Bermaksud dia telah memberikan kepadamu agama yang juga telah diberinya kepada Nuh. Yakni kami telah berikan kepadamu, ini tafsirannya, tafsiran Mujahid, kami telah berikan kepadamu hai Muhammad dan kepadanya
agama yang sama. Ibnu Abbas berkata ketika mentafsirkan dua perkataan dalam satu firman Allah, iaitu syir'atan wa minhaja, maksudnya ialah jalan dan cara. Beliau juga berkata du'aukum, maknanya ialah iman kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan, Ubaidullah bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, katanya Hanzalah bin Abi Sufyan telah meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, yakni diambilnya dari Ikrimah bin Khalid dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Sekat tu dulu. Sebelum pada ni kita telah baca dah dan bincang dah tentang Kitabul Wahyi, bab wahyu. Dan Imam Bukhari memulakan kitab dia ni dengan bab wahyu. Kita pun panggil wahyu juga. Bab wahyu, perbincangannya sudah berlalu. Kenapa Imam Bukhari mulakan dengan Kitabul Wahyi? Itu sudah bincang dah. Sudah dijelaskan sebelum pada ini. Cuma di sini nak diceritakan ialah kenapa pula Imam Bukhari ni buat selepas daripada Kitabul Wahyi, Kitabul Iman. Lepas Kitabul Iman, Kitabul Ilmu, cerita pasal ilmu pula. Lepas tu dia ada turutan dia lah. Kenapa selepas daripada Kitabul Wahyi, Kitabul Iman dulu, lepas tu seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dah sebelum pada ni, iaitu segala-galanya agama ni, hak berkait dengan agama, sama ada yang berhubungan dengan i'tiqadiyat, orang panggil perkara-perkara yang berkait dengan akidah, ataupun amaliyat yang berkait dengan amalan, berupa amalan, semuanya berpunca daripada wahyu. Tidak ada yang tidak berpunca daripada wahyu. Baru sah apabila ia terbukti berdasarkan wahyu. Ia tidak semata-mata dicipta ataupun lahir daripada akal. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan berdasarkan wahyu. Dalam banyak-banyak ajaran wahyu tu, banyak-banyak kandungan wahyu tu, hak paling penting sekali, hak paling mustahak sekali ialah iman. Itu hak paling tinggi. Hak paling penting dan paling mustahak sekali daripada kandungan wahyu tu. Bila-bila pun, bukan di zaman Nabi kita ni, zaman umat dia saja, bahkan sebelum pada ni pun, daripada Nabi Adam lagi, yang paling pentingnya ialah iman. Dan iman itu terbukti melalui apa? Melalui wahyu. Itu dia nak cerita. Iman ni, yang kita nak beriman lagu ni, dia berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Banyaklah ajaran wahyu tu hak penting-penting, tetapi tak ada sepenting iman ini. Sebab apa? Kalau tak ada iman ni, hak lain tak jadi belaka. Hak lain tak jadi belaka. Dalam Quran banyak disebutkan, mana kalau tak ada iman, serupa dengan abu yang ditiup angin. Kalau tak ada iman, amalan orang-orang kafir, dalam Quran ada disebut dah, walau bagaimana baik sekalipun, nampak macam apa, macam fata morgana daripada jauh, macam air, nampak air.
bila pergi tak ada apa satu. Itu semua kerana tak ada iman lah belakang. Tak jadi apa mana kalau tak ada iman. Semayang sebanyak mana pun, beri sedekah sebanyak mana pun, pergi haji 70 kali pun, pergi haji, kalau iman tak betul, tak jadi. Sia-sia. Kalau kita buat bangunan tinggi setengah mana pun, asas tak ada. Sebab bangunan pasir, budak-budak main lah. Hakikatnya sebab budak-budak main tepi patah tu buat binaan ni, kubu tu kubu ni, tak ada gapo hakikat. Begitulah kedudukan kita di dalam dunia ni. Apa-apa amalan baik apapun, walaupun kita nampak kemah, sia-sia saja. Itulah sebab penting iman ini. Dan mula-mula sekali disebut iman. Itu cara Imam Bukhari tertib dia tu. Nak cerita juga bahawa Imam Bukhari nak cerita juga bahawa kita ni ada hubungan dengan satu zat yang kita panggil Tuhan, Allah. Ada hubungan dengan hal tu semasa kita hidup di dunia ni. Dan hubungan itu begitu penting. Hubungan itu hubungan apa? Hubungan musuh kah kita dengan Tuhan? Tu Imam Bukhari nak cerita tu. Hubungan musuh, hubungan seteru kah? Hubungan orang yang berebut-rebut kah nak dapat satu benda? Tidak. Semuanya tidak. Bahkan hubungan rahmat Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu Allah terhadap kita, terhadap alam semesta ni. Rahmat, kasih dan sayang dia kepada kita. Bukti kasih dan sayangnya kepada kita iaitu dia bagi wahyu. Dia bagi wahyu. Itu bukti kasih dan sayang dia kepada kita. Dia bagi wahyu. Wahyu itu adalah satu fenomena lah kita kata. Fenomena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini konsep yang berbeza ni. Melalui wahyu, lepas tu iman. Orang lain dia kata ada juga konsep Tuhan ni pun ada juga agama lain. Sebab itulah orang panggil agama, sebab dia ada konsep ketuhanan itu. Tetapi Tuhan dia tu lagu lain sifat dia. Yang dipercayai sebagai Tuhan itu macam-macam dalam dunia ni. Kita orang Islam ni terima seperti ni, nasib baik. Orang lain percaya macam-macam. Ada yang percaya Tuhan itu sebagai musuh, sebagai musuh. Dia susuk rahsia alam ni daripada kita, sehingga kita terpaksa kena kaji fikir sendiri. Ni ramai saintis-saintis yang etis, mana tak percaya kepada agama ni. Pasal apa? Pasal agama yang ada di sekeliling dia tu tidak memuaskan hati dia, tidak memberi kepuasan, tidak menjawab persoalan yang timbul di dalam jiwa dia. Jadi perhubungan kita dengan Tuhan ni perhubungan apa? Perhubungan musuh. Bukan perhubungan kekasih dengan kekasih, orang yang disayangi dengan orang yang disayangi. Tidak. Tetapi musuh dengan musuh, iaitu Allah SWT tak bagi selalu kepada manusia ni. Betapa susah nak boleh apa-apa tu kena kaji, kena selidik, kena gitu gini, barulah boleh. Setelah kaji baru boleh. Kalau tidak tak boleh. Mana macam dia susu. Setiap kali apabila penemuan kita dapat tu, saintis dapat tu, macam satu kuasa Allah SWT kita rebut daripada dia, hilang daripada dia. Selama ni kita dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terancam. Bila ada alat tertentu kita selamat. Allah SWT ataupun Tuhan kita tak bagi perlindungan tu daripada awal lagi kepada kita. Tak bagi. Kita kena susah payah. Jadi macam kita rebut daripada dia. Ada juga yang payah lagu tu. Ada juga yang kata Tuhan ni ahli falsafah dulu. Dia kata apa? Tuhan menjadikan 10 akal. 10 akal tu, tiap-tiap akal tu dia buat jadi tubik daripada dia 2 falak pula. Gapa dia benda je. Dia sendiri tak boleh royak. Andaian dia saja. Andaian dia saja.
Jadi apa yang Allah sebut? Tuhan tu hanya boleh buat satu akal saja. Lepas tu daripada tu akal yang kedua, falak yang pertama. Apa lagu tu? Siapa dia ayat lagu tu? Wahyu kan ada? Tak ada. Lepas tu macam mana dia tahu? Kenapa Allah SWT tak boleh buat 3 kau selalu mula-mula? Atau tak boleh buat banyak kau sekaligus siap kan? Tak boleh. Lemah kau dia. Jadi sehingga akal yang ke-10 tu yang inilah yang buat segala-gala. Jadi Allah SWT tak buat secara langsung pula. Dia buat berlapis-lapis. Hak yang hujung tu, hak akhir sekali, hak tu lah yang jadi sekalian lah. Allah SWT hanya buat mula-mula. Pada tu tak ada kena-mengena dah dia, Tuhan ni. Tak ada kena-mengena dah dia ni dengan makhluk. Dia tidak berdaya dah. Jadi segala sesuatu berada di bawah kekuasaan akal yang ke-10. Itu pendapat dia lah. Nak ceritanya manusia ni cerdik belaka tu. Cerdik belaka tu. Tak jumpa. Tak jumpa ni sesuatu yang menenangkan dia. Jadi duduk balas semua. Apabila nak menang, tak tahu. Berapa kumpulan, berapa generasi baru nak menang lawan dengan Tuhan. Tak tahu. Jadi dalam keadaan tidak tenang, duduk berlawan. Itu di satu pihak. Di satu pihak pula dalam keadaan ilmu yang kita dapat, kita duduk kata gini-gini tu, ya kau gitu. Kita tahu mana, kita fikir sendiri. Boleh jadi orang lain fikir lagu lain pula. Tidak, mana nak cerita tidak tenang. Ada yang Allah SWT buat, Tuhan buat, lepas tu dia lepas dah lah. Dia rehat dah. Dia kata, dia rehat dah. Hak je buat je, benda lain lah. Orang-orang lain lah, dia buat dah. Supaya orang buat jazz, lepas tu jazz tu jalan sendiri, tak ada kena-mengena dengan dia ni, tidak kontrol apa dah jazz tu. Lepas tu kalau jazz tu mampu, lagu mana? Bila habis bateri, dia bubuh dah bateri, tak ada kena-mengena, dia tak tahu dah tentang jazz tu. Dia mula-mula buat je. Pada tu ada yang percaya lagu tu tentang Tuhan. Hak Tuhan saja. Hak Tuhan, tentang Tuhan saja tu macam-macam dalam dunia. Ada juga yang kata dia buat kita. Lepas tu ikut kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan hidup kita. Cuma ibadat-ibadat saja. Hak tu je kita kena ambil daripada dia. Hak lain ni urusan hidup kita ni, nak menaga lagu mana, nak bini beranak lagu mana, ikut kita. Jadi kalau kita fikir mahkamah sivil ni munasabah untuk dirujuk pasal nikah kahwin, cerai kau gapo, kita pergi situ. Kalau kita berasa hak ni molek, pergi situ ikutlah. Begitulah yang berlaku dalam dunia. Mana tak ada panduan. Tak ada panduan. Jadi Allah ataupun Tuhan buat. Lepas tu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dah ni. Dia tak bagi panduan, tak bagi gapo. Sedangkan dalam hidup kita lah jadi baloh tu ki menaga-menaga lah. Ki berumah tangga. Ki ada hubungan dengan manusia ni, kita dengan orang lain lagu mana. Sebab ada hubungan dengan orang lain itulah. Macam mana kita nak berhubung dengan dia? Kalau kita nak nikah lagu mana? Kalau kita nak cerai lagu mana? Kalau kita ada anak lagu mana? Nak makan, benda apa yang boleh makan, benda apa yang tak boleh makan. Banyak perkara. Nak tentu lagu mana tu? Jadi Tuhan lock kita belakang. Ada juga yang percaya lagu tu. Dia tak ada kena-mengena. Dia buat mula-mula ya. Dia buat siap sebuah rumah, kita kata ada belakang dalam tu pada pandai kita. Dia tak ada kena-mengena dah. Sesoalahnya gitu. Ini berbeza dengan agama Islam kita, dia tidak gitu. Buktinya kalau kita belajar ini macam dalam Bukhari, wahyu dulu. Wahyu itulah rahmat yang paling besar. Mana Tuhan tidak biar kita. Kalau kita manusia kan, seorang tu dia tidak tahu menikah saja. Lepas menikah dia tahu jaga bini dia, keselamatan dia, anak-anak dia, sehingga jadi orang yang baik lah. Saya begitu. Itu orang panggil bertanggungjawab. Ni kalau pandai buat saja, lepas tu tak pandai nak jaga, apa makna? Bahkan lebih menyusahkan lagi orang-orang yang tidak ada panduan tu. Ataupun letak di padang pasir, lepas tu ikutmu nak lagu mana. Kira ada hak mati gitu, ada hak boleh lepas. Adakah patut lagu tu? Maka dunia ni pun lagu tu juga. Tidak sepatutnya. Bahkan tidak munasabah kita kata, tak masuk akal. Kalau kita nak fikir dengan akal pun. Allah SWT ni hanya buat saja. Tuhan buat saja, lepas pada tu dia tinggal.
ataupun hubungan kita dengan dia ni hubungan musuh, ataupun dia hanya membuat beberapa perkara, lepas tu hak tu lah duduk cara tak pernah sabar berlaku. Dan hak ni lah yang menyebabkan jadi kita tidak tenang sebenarnya. Kita duduk anggap bukan-bukan tu tentang Tuhan. Tuhan saja tu. Hak Rasul, Nabi, suku pula tu. Situ pun masalah. Besar masalah tu. Kalau tidak ada panduan, berat hidup ni sebenarnya. Jadi bagi kita Allah SWT dia tidak buat saja alam ni, manusia ni, dia bagi panduan, bimbing semua. Hak dia bagi apa dia? Hak pada setiap orang, walaupun dia tu siapa pun, tidak nabi pun, kurang lagu mana pun, dia bagi akal. Tu dia bagi akal. Yang kedua dia bagi perasaan halus, hati kecil. Orang panggil hati kecil. Dia ada tu. Dia ada. Allah SWT bagi tu. Banyak perkara lah yang kita kecewa dalam hidup. Kita tidak dapat. Apa kita tidak dapat? Ada yang kita dapat, tapi kita tidak puas. Apa kita tidak puas? Ini persoalan dari segi akidah lah. Dari segi falsafahnya. Dari kehidupan kita ni, kalau kita mikir apa lah? Adakah dia benci ke kita, dia tidak suka kita, ataupun dia susuk kita, dia tidak boleh habis tu, sehingga kita gagal, sehingga kita tidak berjaya, kecewa, ataupun kalau kita berjaya kita tak puas. Apa yang kita tidak puas? Ni persoalan-persoalan ni lah manusia mana-mana pun duduk seorang dia akan mari mikir. Hak sedih apabila berpisah dengan seseorang, dia akan sedih. Apabila dia dapat sesuatu yang menggembirakan, dia akan suka. Apa lagu tu? Apa lagu tu? Ini persoalan-persoalan manusia, semua manusia. Dapat apa dia menyuap begitu? Sebab dia ada akal. Dia ada hati kecil. Dia ada hati kecil. Wahyu mari. Mana nak ceritanya Allah SWT tidak bagi sekara kita. Dia bagi hak dalam kita, persediaan dalaman kita. Lepas tu dia bagi hak luar pula. Setiap kali, di setiap zaman ada semua orang-orang yang baik. Semua orang iktiraf baik sungguh, bijak sungguh, cerdik sungguh. Orang-orang itulah yang kita panggil orang-orang yang dipilih, nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka inilah yang mendakwa bawa wahyu. Bawa wahyu tu daripada Allah SWT, panduan. Umpamanya kita kata macam peta lah, peta panduan. Peta ataupun panduan. Kalau kita pergi mana-mana tak ada panduan, susah. Usah ke nak hidup dalam dunia yang besar lagu ni, macam-macam masalah ni. Dalam satu bangunan besar apa pening dah kita. Kalau tak ayat kita duduk mana lah ni. Tengok tu peta tu tahu saya. Duduk sini. Tikak ni ada gapo-gapo. Tikak ni ada gapo-gapo. Senang apabila ada panduan. Begitu juga dalam perjalanan kita. Kita nak pergi mana satu tempat. Sini jalannya bengkok. Hak ni kena kuat dia, hak ni. Besar dia buat. Hak di sini bahaya. Hak sini jalan straight. Sini ada budak-budak melintas. Sejauh mana lagi kita nak pergi tempat kita ni? Semua ada tulis belakang. Kalau tak ada tulis, susah. Wahyu tu lagu tu. Wahyu tu hak tu. Dia bagi kepada kita. Ini menunjukkan Allah ataupun orang panggil, semua manusia panggil, hak tidak beragama Islam, Tuhan lah kita kata. Tuhan sayang kita. Hubungan dia dengan kita, hubungan kekasih dengan kekasih. Bukan hubungan musuh dengan musuh, tidak. Nisbah kita, hubungan kita dengan dia, tak apa. Apa kena-mengena? Dia ayah kah? Kita anak. Ada juga orang kata begitu. Ataupun setengah-setengah je anak dia. Bukan semua. Ada juga. Jadi manusia ni kalau lelak ke dia, macam-macam boleh pergi. Sebab tu kalau kita belajar akidah, jumpa macam-macam lah. Hak ni faham lagu ni, ni faham lagu ni. Macam-macam juga. Tak betul berlaku. Hak betulnya lagu saat ni. Dia bukan ayah kita. Bukan bos. Bukan presiden. Bukan gabung. Dia pencipta. Tuhan. Dan dia dengan kita tu lagu sayang kita. Bukan benci. Kalau nampak dia tak bui seperti kita kata gagal tadi, bukan benci. Sayang juga. Tetapi kehendak kita duduk dalam dunia ni lagu tu. Kena buat lagu tu. Kalau tidak, tak boleh. Itu benda yang kenapa? Nak faham benda ni, wahyu. Iman. Dalam wahyu tu, iman lah hak cerita ni, bab iman. Kalau kita kata
seorang ayah mak kau bui kepada anak ikut serah nak buat, ikut anak dia nak. Saya kalau tu tak saya. Anak nak motor besar pun bui juga, anak nak PT 1000 pun bui juga. Jadi ada PT tak talah. Jadi kalau ibu bapa yang tak bagi tu, apakah dia tidak sayang? Tak boleh kita kata tidak sayang. Dan dia sesak kau, dia tidak bagi tu? Tidak juga. Berapa ramai orang yang cerdik, dia tak sih bui lagu tu. Sebab apa? Bahaya kepada anak dia. Kebaikan anak dia terletak pada apa? Pada tidak bui itu. Bui sikit-sikit. Begitulah keadaan manusia dalam dunia ni. Sebab itulah ilmu yang dia dapat, penemuan yang manusia ni temui yang manusia dapat, semuanya tidak sekaligus, tidak semua sesuai dengan keadaan zaman. Sikit-sikit dia bagi. Bukan dia kedekut, bukan dia tak cukup nak bagi, tidak. Tetapi kerana dia bijaksana. Gitu sepatutnya kita kena faham. Nak faham lagu tu pun bukan senang. Kalau tidak faham cara agama Islam, tak jumpa lah lagu tu. Kalau tidak, saintis jumpa dah lah. Cerdik tu. Tapi dia kata dia dengan Tuhan ni musuh. Jadi akhir sekali suk-suknya lagu mana? Suk-suknya baru habis permusuhan. Apabila kita boleh buat nyawa kita sendiri, tak mati kita. Di situ boleh mari fikirkan macam-macam. Bahkan kalau tak mati pun, kita kata dunia ni tak acur kah? Sekat kita ni tak mati saja kau selesainya masalah. Lepas tu kalau hacur, tak hacur kita. Lepas tu kalau hacur, lagu mana tak mati tu hidup lagu mana pula? Tak boleh nak bayar. Dia pun tak boleh nak fikir juga. Tapi nyeletak dulu lagi musuh dengan Tuhan. Tuhan susuk. Kita tidak lagu tu. Tuhan tidak susuk, Tuhan tidak kedekut, Tuhan tidak miskin, sesak, tidak. Dia tidak bagi itu, memang begitu cara dia hidup dalam dunia ni. Memang begitu cara dia. Bahkan kita kata kalau Tuhan ni tidak buat gitu, tak ada kemajuan kita dalam dunia. Kita tak boleh hidup seperti sekarang. Tak boleh. Dah kalau di rumah tu sedap belakon dah. Nak agak dia mari di hotel. Kita kata. Dah kalau di rumah sedap belakon dah. Tak ada dah lah. Orang pengusaha hotel ni nak buka hotel, tak ada lah. Kalau pergi mana-mana pun rumah kita ada belakon. Semua orang dalam dunia ni pergi mana-mana pun rumah dia ada. Rumah dia tu lebih kurang hotel lah kalau tidak hotel. Jadi tak ada keperluan kamu nak agak dia hotel. Dah kalau tak sakit nak agak dia doktor, nyoh sangat doktor. Tak ada faedah dalam doktornya. Lepas tu bila tak ada doktor, dia nak belajar awak ke dia? Tak ada dalam ilmu. Lepas tu hak duduk cari ni nak berubat, nak bui merawat orang sakit. Ubat tak mana? Ambil dalam hutan. Ada pula orang yang usah. Jadi masing-masing dapat abuan sikit-sikit untuk hidup, meneruskan hidup. Lepas tu kita kata nyaya kau orang lah, satu pihak boleh pitih ke dia? Tak ada orang kata lagu tu. Tak ada orang kata lagu tu. Nyaya ke dia? Doktor ni ambil pitih dengan orang sakit. Tak ada. Tak ada orang kata lagu tu. Bahkan kita kata nak sabar dia ambil. Dia ambil bayaran sebab dia susah payah mengaji gapo, belanja, nak jadi kot seorang doktor. Lepas tu ubat-ubat tu orang nak buat tu bukan senang. Nak cari. Jadi masing-masing dapat rezeki. Lepas tu ada yang sembuh penyakit, tak ada dah penyakit. Mari penyakit lain pula. Barulah ada kerja. Kalau tidak nak ada kerja apa? Apa kelebihan? Tak ada lah kelebihan. Tak ada dunia. Lepas tu kita kata, dah Tuhan boleh buat belakang, apa yang tak buat sihat belakang. Tak ada sakit. Kaya belakang. Lagu tu bukan dunia. Lagu tu pula. Ni dunia. Hak lagu tu ada, bukan tak ada. Syurga. Agama lah rakyat lagu tu. Sebab itulah kita rasa tak puas tu. Tak puas menunjukkan ada tempat kita akan puas. Walaupun untuk sementara kan ada kan. Kita kata minum air ni tak puas. Minum air ni tak puas. Minum air sejuk puas lah. Kan ada kan tu. Walaupun sementara. Takkan tak ada hak sama-sama kita akan puas. Selagi kita ni manusia ni tak akan puas hak sama-sama, kita tak akan tenang. Nak dapat waktu mana? Tak ada dalam dunia. Tak usah cari. Orang cari dah lah. Hak mana? Hak kaya tu boleh berlaku. Tak kau ni. Tak puas juga. Tak puas juga. Menunjukkan dunia ni bukan tempat dia. Kena pula percaya kepada satu lagi akidah. Hari kemudian pula nak rayak benda-benda lagu ni dah dengan akal, tak boleh rayak. Kalau rayak pun dia beza-beza lah. Lepas tu kalau kita tahu dah orang ni berdasarkan akal dia semata-mata, kita nak yakin lagu mana dia rayak tu.
Dia sendiri pun tak puas hati dia. Lagu mana orang lain nak turut dia tu dalam keadaan puas hati? Walaupun dia kata lagu mana-mana pun, biarlah dia kata lagu mana-mana pun. Dia kata cara kita hidup lagu ni. Ahli-ahli falsafah buat kan? Dia buat cara lagu. Tapi orang lain tak boleh. Katakanlah orang cerdik, dia kata kita ni boleh buat ni peraturan hidup ni. Kita kena faham lah, benda tak boleh tak usah buat. Tak ada kait-kait dengan agama. Kalau andaikan kita kata begitu, memang ada pun kata lagu tu. Tak ada kait-kait dengan agama. Hak mana tak boleh kita tak usah buat. Hak mana boleh kita buat. Kalau kita menganjurkan orang supaya buat lagu tu lah, ikut lagu tu, boleh kau semua orang tu? Tak boleh. Tak boleh juga. Satunya, kita nak tahu mana benda ni molek ke tak molek. Walaupun seorang ahli fikir pun, dia ahli fikir dalam bahagian dia je. Katakanlah tepat dalam hak bahagian ni. Hak lain, macam mana dia nak menentukan ni molek ni tak molek? Susah. Tak boleh buat juga. Lepas tu katakanlah kalau dia boleh buat, macam mana dia nak suruh orang yakin seperti dia? Sebab itulah kita tengok hak cerdik-cerdik tak isak dadah kan, tak ambil dadah. Tapi hak tak cerdik ambil apa? Sebab dia tak sabar fikiran tu lah, tak faham. Benda ni memudaratkan tubuh. Kita tak sel lah memudaratkan tubuh. Sepatutnya kita berguna kepada orang lain, kita kata. Beri manfaat kepada orang lain. Ni kepada diri sendiri pun tak boleh nak jaga. Tapi tak boleh juga. Diri sendiri pun tak boleh juga. Kalaulah falsafah tu, lagi tak boleh. Hak boleh buatnya, hak cerdik. Dia tak minum arak lah. Sebab arak ni bahaya. So kurang je kalau kita tak fikir kita pun, kalau kita mabuk lebih, boleh jadi tepuh orang mati nyanyi ke dia. Bolehlah fikir lagu tu. Hak tak cerdik. Hak tak cerdik. Tak siapa tu. Dia kira seronok saja je. Dia kira seronok saja. Tapi kalau kita tengok orang beragama ni, dia tak cerdik setara mana pun. Kita tengok contohlah arak misalnya. Dia tak faham pun. Kalau dia ikut agama saja, dia tak akan minum. Dia tak akan minum. Biarlah dia tak faham apa pun. Buktinya apa ni hak arak tu satu perkara. Babi misalnya kita. Dan dia kata tak boleh. Kita tak tahu belaka apa masalahnya yang tak boleh makan babi tu, tak molek mana. Walaupun kita tak tahu, kita tak makan juga. Pasal apa? Iman. Iman lah. Kalau tak ada iman, habis. Dah kita tak nampak, tak molek dia, makan patula tu, gemuk juga tu. Gemuk patula juga, makan hal lagu tu. Jadi, boleh jadi lah. Tu, buat makan. Kita tidak gitu. Jadi semua ni nak dapat, kita nak dapat semua ni mesti melalui wahyu. Wahyu tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayang kepada kita. Itu adalah panduan untuk kita, wahyu. Dalam wahyu tu ada segala-galanya. Walaupun nama agama lain pun nama agama juga, tapi tak serupa banyak perkara. Banyaklah hak tak serupa. Daripada akidah sampai kepada hak lain-lain, amalan-amalan tak serupa. Kalau kita kata dari segi akidah, hak Kristian berapa ramai, berjuta orang tu, berjuta orang tu, tapi dia boleh kata, dia boleh terima. Kalau kita ni hak tak terima Kristian ni, mudahlah kita kata. Tapi orang dia nak pegang gitu semacam, tak apa, dia cuba tenangkan hati dia lagu tu lah, walaupun tak faham apa. Iaitu Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan. Jadi Tuhan ada anak. Lepas tu Tuhan bunuh anak dia. Tuhan bunuh anak dia. Apa Tuhan bunuh anak dia? Nak melepaskan dosa Nabi Adam. Jadi apa kena-mengena tu? Jadi Allah SWT ni ada anak. Lepas tu apa ya dia bunuh anak dia? Lepas tu Allah SWT, Nabi Isa ni Tuhan juga, kau boleh sembah? Boleh. Tapi dia lemah gitu. Sekurang-kurangnya sebahagian Tuhan telah lemah. Kita kata. Jadi dia kata tak apa. Walaupun tiga Tuhan pun boleh terima semacam. Itu dalam bahagian akidah. Maknanya daripada awal lagi. Duduk faham lagu tu, kita kata lagu mana pun berjuta-juta kan. Duduk faham lagu tu. Berjuta-juta kan. Lepas tu dari segi amalan lain-lain pun lagu tu jugalah. Lagu tu lah juga. Jadi agama ni tak serupa. Kalau kita tengok agama hak baru lah, kita kata agama hak baru, agama Sikh agama Sikh arak boleh. Tu dari segi amalan.
Rokok tak boleh. Rokok tak boleh. Oh, rokok kalau orang isap rokok depan dia gocok orang si. Arak tak apa dia. Untuk guru dia pun tak apa. Jadi cuba kita perhati. Apa yang jadi tak seimbang lah. Itu dari segi hak amalan. Dari segi hak amalan. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain pula. Hak lain-lain lagi. Kalau nak tengok perubahan dia dari segi sejarah tu kena tengok perbandingan agama lah. Kena tengok perbandingan agama. Ya, kita nak ceritanya wahyu ni. Wahyu mari untuk menyelamatkan kita, untuk panduan kepada kita. Kalau kita pegang dengan wahyu, maka kita selamat. Hak perkara pertama yang wahyu ceritanya, perkara yang paling baik, yang paling penting kepada dia iman. Iman. Iman ni sebab kata tadi lah. Iman apa makna? Maknanya percaya. Amana yu'minu imanan. Asal makna dia, maknanya amnun, amanun, damai, aman, tenteram, tenang. Ya Allah belakang lah tu makna. Iman maknanya kita percaya. Asal dari segi makna bahasanya, kita meyakinkan, kita kata kepada seseorang tu dia aman daripada kita. Itu maknanya iman. Kita memberi keyakinan kepada dia bahawa dia akan aman daripada kita. Aman daripada kita tu apa dia? Daripada pendustaan kita, daripada ingkar kita, daripada bantah kita. Tak ada dah tu. Bila kita kata kita beriman, maknanya kita tidak akan buat benda-benda tak adil terhadap dia gitu. Itu makna iman. Kita tak akan buat. Hak nak bantah, hak nak langgar, hak nak begitu gini, tak ada dah. Kita nak mendustakan dia, tak ada dah. Itu makna iman. Makna bila kita kata kita beriman, tak ada dah timbul soal kita nak mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak langgar dia, kita nak bantah dia, nak ingkar. Tak ada dah tu. Bila kita kata iman, kita akan terima dan kita seseolahnya mengatakan tak apa dah dia, tak payah pusing dah, tak payah risau dengan kita. Kita terima segala-galanya hak dia. Itu makna iman. Sebab itulah dalam hadis kan disebutkan, dalam hadis ada disebutkan al-mu'min man aminahun nas. Orang mukmin tu ialah orang yang orang lain aman daripada dia. Aman daripada dia. Mana tak ada gangguan daripada dia, tak ada benda-benda yang tak boleh lah, selamat daripada dia. Itu makna iman. Dia tak boleh pisah iman itu dengan Islam. Tak boleh pisah. Iman menggambarkan hak dalaman, Islam menggambarkan hak luar. Itulah asalnya. Pada asalnya Islam pun memberi makna begitu juga, memberi makna lebih kurang itu juga, yakni selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Sebab itulah dalam hadis pun ada disebut dulu kan, hadis Heraklu tu, Nabi SAW tulis surat, dia kata aslim, terimalah Islam, taslam, Islam engkau selamat. Jadi maknanya Islam ni ada kaitan dengan selamat. Selamat dalam dunia, bukan selamat dalam dunia saja, selamat pasca akhirat. Itu maknanya kalau terima Islam. Selamat kita sendiri dan orang lain pun selamat juga daripada kita. Dalam hadis disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang orang lain selamat daripada gangguan tangan dan lidahnya. Makna bila dia kata Islam, tak apa. Sebab itulah disuruh kita, diajarkan dalam agama ni, bila jumpa Assalamualaikum. Apa makna Assalamualaikum? Makna kita bagi jaminan kepada dia bahawa dia selamat daripada gangguan kita. Itu maknanya Assalamualaikum. Bukan makna Assalamualaikum lepas tu kita buat sesuatu yang tidak menenangkan dia, yang tidak selamat dia. Tak sesuai lah tu. Nabi SAW ajar suruh kita beri salam ke apa tu, nak sebagai kita beri jaminan kepada dia. Jadi bila kita beri salam kepada dia, berarti kita kata ke dia, kamu tak serusi lah.
dengan saya tidak akan mengapa-apakan kamu. Saya tak akan kosek, tak akan ganggu kamu dengan apa cara sekalipun. Mana kalau lagu tu tenang, damai. Itu makna Islam. Iman, maknanya damai, aman, tentera. Itu makna iman. Dia dekat dua tu. Satunya menggambarkan dalaman, yang satu lagi menggambarkan luaran. Sebab itulah bila disebutkan dalam hadis Jibril tu, gapo dia iman, dia kata kau percaya kepada Allah. Berkait dengan percaya, hak dalam hati lah. Gapo dia Islam, iaitu engkau gini-gini semaya, puasa, gapo hak tu dia disebut. Itu berkait dengan perbuatan zahir tu. Perbuatan zahir. Beri zakat gapo tu. Adapun iman, dia berkait dengan kepercayaan hak dalam. Lepas tu iman tu gapo? Lepas tu ni kita nak masuk ni. Nak masuk dalam Bukhari ni. Iman tu gapo? Apa Imam Bukhari buat lagu ni? Ni nak masuk dah lah. Imam Bukhari iman, lepas tu dia kata sabda Nabi SAW, Islam itu dibina di atas 5 perkara. Dia nak ayat iman, lepas tu dia mari Islam. Sepatutnya iman itu dibina di atas berapa perkara, kita kata. Ni Islam. Nak ayat tentang iman, tapi sebut Islam. Lepas tu iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu bertambah dan berkurang. Lepas tu dia marilah dalil-dalil ayat Quran. Bukti bahawa iman itu ada bertambah, ada kurang. Begitu juga hidayah ni, dia ada bertambah, ada kurang. Dengan benda-benda lagu ni semakin bertambah iman seseorang tu. Dengan benda-benda lagu ni dia jadi kurang iman dia. Apa makna semua ni Imam Bukhari buat marah ni? Begini ceritanya. Dia ada latar belakang. Dia orang-orang yang terima Islam ni pun dia banyak macam juga. Hak saat ni hak kita cerita hak kafir, hak tak percaya kepada Tuhan, anggap Tuhan ni musuh, ataupun macam-macam lah agama juga, tapi agama tidak Islam. Ada juga hak mengaku Islam dah, tapi bila-bila mengaku Islam tu banyak perkara lagi tak betul. Hak tak betul tu hak asal, bukan hak perkara cabai-cabai ni, hak asal iman ni. Hak tu hak tak betulnya, hak tu hak bermasalahnya dia. Hak ni orang panggil firak. Kalau hak agama-agama lain tu adian, orang panggil agama-agama lah. Agama Kristian, agama Hindu, agama macam-macam lah dalam dunia ni. Lepas tu hak ngaku Islam dah ni, adakah dia betul-betul tepat dah dengan kehendak wahyu, kehendak Nabi, kehendak Allah SWT? Oh, banyak hak tak tepat. Banyak pula hak tak tepat ni. Hak dah mengaku beriman dah ni, mengaku Islam dah ni, banyak pula hak tidak tepat. Hak ni orang panggil dalam istilah, dia panggil firqah. Ya, Nabi SAW kata umat aku pecah kepada 73 gapo tu. Hak ni lah, hak lagu ni. Dia ngaku dah Islam, tetapi dari segi kepercayaannya dan amalannya tak serupa dengan kehendak hak Nabi SAW. Maknanya tak serupa dengan hak Allah SWT. Banyaklah hak kita panggil dalam sejarah ni, firqah-firqah ni, macam Mu'tazilah, Jahmiyah, Karramiyah, Murji'ah, Syiah, dan banyak. Sesuatu pula pecah banyak pula. Kalau macam Syiah 300 lebih pula pecah aja. Mu'tazilah tu bukan sah pula, banyak pula Mu'tazilah. Khawarij banyak pula pecahannya. Khawarij itu ni semua ni mengaku Islam belaka. Pada dia ni Islam kah? Apakah Islam seseorang tu hanya semata-mata dengan pengakuan dia saja, berdasarkan pengakuan dia saja? Sembunyi lagi tu kalau boleh. Musuh kita. Jadi dari segi iman tu sendiri tu, beza keyakinan dia tak serupa dengan hak Nabi SAW. Semuanya masing-masing pakai Quran juga. Ini satu masalahnya. Ubat tu benda baik dah. Orang sakit nak kau ubat,
Memanglah semua orang nak kau ubat. Masalahnya orang hak jual ubat ni, ada hak betul, ada hak tak betul. Tu je masalah. Ada ubat palsu menyebabkan mati selalu makan. Tapi jangan panggil ubat. Ada juga yang menimbulkan macam-macam penyakit yang lain pula, dia kata ubat. Menimbulkan macam-macam penyakit yang lain pula, dia kata ubat. Dia kata penawar apa lagu tu, sehingga jadi keliru lah. Bahkan hak ni pun dia pakai baju doktor juga, gantung stetoskop juga, tekuk supaya jadi macam mana kita ni, ini masalahnya. Ini masalah. Sebab itulah walaupun Allah SWT bagi agama yang betul dah pun, dia banyak lagi masalah supaya benda-benda lain lah juga. Walaupun ada hak molek, ubat tu molek, tapi kita kena beringat ubat tu pun tak boleh ikut orang tahu lah. Tak boleh ikut orang tahu lah. Kalau hak perkara hak dalam dunia ni, ubat tu pun kita masalah dah. Macam manalah dengan agama. Berapa banyak lagi benda-benda lain yang molek nampaknya, tapi sebenarnya tidak molek. Tidak molek. Ini masalah. Hak agama lain dan hak dalam agama Islam ni. Jadi masing-masing mengaku dialah Islam. Ini susah. Inilah yang dihadapi oleh Imam Bukhari juga di zaman dia. Nak royak betul lah. Jadi orang ni macam-macam. Ada ikut sedap keping. Hak mana sedap keping hak tu lah. Hak laku ni. Orang ni macam-macam. Kita cakap royak. Royak pun tak dengar semacam. Kita kata kalau kerajaan yang bertanggungjawab, hak ni tak boleh jaga kawan. Ada semacam hak tak molek tu. Ini sudah jadi sunnatullah dah dalam dunia ni. Memang lagu tu dunia. Benda molek dia ada palsu. Ada molek hak salah guna, ada juga salah faham, ada juga hak buat salah. Dia mesti ada belaka tu. Kadang-kadang molek dia maksud molek dah, tapi salah faham, salah terima. Ataupun orang hak ngajar tu tidak betul, tak betul, boleh jadi juga menyebabkan dia terima hak tak betul. Dah kita nak cari mana lagi. Dia tu pakar dah gitu. Jadi kalau tak sihat juga pakar. Kalau kita kata sakit kulit, nampak kita kata. Kalau sakit dalam ni kita nak tahu mana. Tak sembuh, nak tahu mana. Apatah lagi kalau tak saya mengaku. Kalau tak saya mengaku hak dia ni tak betul, duk kata betul semacam. Susah. Banyak pula buat. Nak tahu tu lah, hak ni masalah dia kena bersih juga dalam. Kok luar ni pun kena jaga juga. Kok dalam ni pun kena jaga juga. Sebab manusia ni macam-macam. Ada hak duduk dalam ni, hak tak pandai tapi dia nak belagak jadi pandai, ada juga. Hak nak cari pitih, ada juga. Nak cari kedudukan, ada juga. Hak salah faham, ada juga. Dia betul niat molek dah, salah faham. Jadi nak betul hak ni lah pula, hak dalam dan hak luar. Biar betul-betul iman yang kita terima tu betul-betul hak bersih, hak jernih. Nak tahu mana hak betul-betul hak bersih, hak jernih, hak Allah SWT royak dalam Quran, dalam hadis yang terang. Dalam hadis yang terang, walaupun akal kita tak boleh terima pun, kita kena terima. Itu caranya. Supaya kita driver lah, kita kata. Dan dia driver kita ada lesen antara bangsa, lesen. Bukan setakat lesen dalam negeri, lesen antara bangsa. Orang baik, orang jujur, tidak gila, tidak ada masalah. Dia nak bawa kereta, bawa kita tidur, tak apa, tidur pun selamat kita. Jangan pula ini bercanggah dengan iman lah. Kita terima dah dia, kita tak kena tidur di atas kereta. Dia break, kita break kata. Lepas tu kita duduk memang duduk gini kita. Dia yang bawa kereta, kita tidak yakin dengan dia. Dah tak yakin, tak usah naik dulu lagi. Kalau iman percaya kepada Allah SWT, percaya kepada Islam, hak Islam ayat lagu tu lah. Sebab apa? Tak ada daya kita nak soal semua kita ngaji setara mana. Kalau orang ngaji hak tinggi dah pun tak habis juga. Benda luar hidup ni dia rakyat masalah hidup kita, panduan hidup.
Bukan panduan jalan raya. Tak, panduan hidup. Nak hidup. Luah lah kalau hidup. Hidup ni melibatkan bukan seorang. Ramai masyarakat. Jadi kita nak dapat lagu mana semua tu. Nak faham lagu mana. Tak boleh faham. Jadi kalau kita main tak puas hati semacam, sebab banyak lagi perkara tak selesai, kita tak boleh faham. Kita tak faham. Sudah kerja lah tu. Dia kena sedarlah diri kita tu. Kena sedar diri kita. Jadi kalau nak juga, nak puas hati, nak faham Islam, ngaji agama biar boleh faham sendiri. Quran hadis. Boleh puas hati ketika tu. Memang puas hati. Kalau lagu tu. Sebab kita kalau tak boleh nak tak puas hati dengan driver tu, kita biar jadi driver sendiri, senang. Jadi driver sendiri. Kalau kita tak boleh semua perkara nak jadi driver boleh. Pas nak galai semua tak puas hati. Nak rumah pun tak puas hati, tak yakin ketua rumah. Nak agak ni doktor pun tak yakin juga. Nak makan nyari racun kat aku. Nak agak ni pun semua tak yakin. Nak makan dia tipu aku pula nak. Jadi lagu mana kita nak mengatasi semua? Tak dapat tidak, kita kena percaya. Itulah iman. Orang panggil. Kalau secara manusia ni kita tak percaya, susah hati dah kita. Gelisah dah dalam hidup ni. Tak percaya sekarang susah dah hati kita. Kita tak boleh percaya. Usahkah kalau semua perkara sekeliling kita ni kita tak boleh percaya? Lagi susah hati. Tapi kalau kita yakin memang dia nak baik untuk kita, tak ada tak molek, dia tak ada nafsu, tak ada kepentingan, tak ada gapo, siapa dia lagu tu? Allah lah, Tuhan lah. Kalau manusia dia ada kepentingan, dia ada kelemahan, dia ada kekurangan, dia ada hak dia tak sapa. Bila kita sudah yakin dengan dia, terima. Tapi hak tu lah, dalam hak nak terima dah tu lah, dia ada macam-macam penyakit tadi tu pula, orang ni pula orang molek dah ayat tu, takwil ikut cara dia. Walaupun tak masuk akal pun. Macam Syiah, dia tafsir lagu mana? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kamu sembelih lembu betina. Sembelih lembu betina tu maksudnya sembelih Aisyah bini Nabi. Pak kita kata kok mana? Sembelih lembu betina, lembu tu jelas dah makna. Dia takwil ikut tu. Apa kita nak gana lagu tu? Dia ada penyakit dah. Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Sebab kita kata saat ni lah, ada kepentingan. Jadi dia tengok orang ni beli ubat boleh piti. Hak molek. Dia pun nak kata. Dia tak ada kelayakan. Dia tak erti. Hak lagu saat ni lah. Hak lagu saat ni. Dia ada penyakit. Pak kita nak mengelak daripada penyakit. Memang mesti ada. Dia akan ada ke mana-mana. Cuma je kita sendirilah kena faham. Sebab itulah dalam panduan agama ni, dalam kitabul iman ni dia royak belakang. Orang lagu mana kita nak percaya tu, kita kena tengok keadaan dia lagu mana. Dia ada panduan. Kalau rasul-rasul, sifat dia lagu mana? Kalau orang ni dah terbukti dah dia ni tak betul, apa nak percaya lagi ke dia? Gitu je, mudah. Mana dia ada peribadi dia ada latar belakang cara dia. Hak tu lah kalau kita nak percaya, dah sabar lah. Kalau kita nak percaya, tak percaya pun tak boleh juga dalam dunia ni. Susah. Kena ada percaya, tapi bukan semua boleh percaya. Sebab saat ni lah. Macam akidah tadi. Dia marilah. Dia takwil lagu tu. Dia kata hak ni macam-macam lah. Masing-masing tu takwil Quran. Jelas dah Quran. Dia takwil Quran. Macam Mu'tazilah. Dia takwil. Pasal apa dia tak boleh terima mukjizat ni? Itu penyakit dia je. Dia tak boleh terima mukjizat. Padahal mukjizat tu masuk dalam akidah kita je. Dia tak boleh terima mukjizat. Sebab apa benda-benda tak masuk akal ni, mana boleh tak masuk akal? Semua benda boleh ukur dengan akal, dia kata. Dia terlalu guna akal. Mana boleh dengan tukar biasa ni, bahan apa nama ni, laut tu terbelah laut. Mana boleh? Itu penyakit dia duduk situ. Jadi dia kata sebenarnya gini, silap faham. Dia kata silap faham. Sebenarnya Nabi Musa tu dia pandai ilmu bintang. Dia tahu masa pasal suhu.
Hak jadi katok tu kebetulan dia katok tu, dia tahu dah pada masa tu. Masa surut. Memang air akan surut. Dia kira dah. Dalam kira dia pok-pok dia seraman ni apabila masuk dalam laut sedang molek pergi alik sana air pasal pula. Mari demo tu sedang molek kena. Gitu. Perancangan biasa ya kata dia. Bukan mukjizat. Itu penyakit dia. Sedangkan kita kata dalam Quran kata jelas kata fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Bila Nabi Musa tu pukul dengan tongkat dia terbelah laut. Tiap belahan laut tu alik ni fakana kullu firqin, setiap belahan ni alik ni kattawdil azim, seperti gunung yang besar. Tu surut betul lagu tu. Surut tidak lagu tu. Hak pasal surut tu tidak lagu tu. Hak ni alik ni sepuluh bukit, air tu jadi beku, senyap gitu. Alik ni pun lagu tu juga. Hak tu dalam Quran. Tapi oleh kerana dia cuba tahu tak sifakar. Itu penyakit dia. Islam juga. Jadi kita nak tahu lagu mana. Sebab tu pentingnya kita mengaji Quran dengan hadis. Itulah petunjuk. Misalnya macam saat ni, dah kita tahu dah ni, tolak dah. Misalnya macam saat ni, dah kita tahu dah ni, tolak dah. Supaya juga dia kata, Nabi tak boleh merak lagu mana? Naik borok, kata dia. Jadi nganyi pula. Lagu mana? Orang tak boleh pergi. Dia kata, pada jarak sekian-sekian di atas angkasa tu kalau naik, tak boleh pergi. Tak boleh. Nak menapah pun tak boleh. Nak pergi lagu mana? Mati, kata dia. Pak Nabi dia orang juga. Kita tengok dia hidup makan potulur juga. Macam mana dia nak naik tu? Bukan naik atas ni atas langit orang dekat dia, tidak naik pas surga tu. Pergi. Lagu mana? Kata dia tak boleh. Apa belah dada pun lagu tu juga. Belah mati, kata dia. Ini penyakit dia. Dia kata puak-puak dia anti hadis tu. Mesti ada. Ni panduan. Dia kalau puak-puak sesat ni tak soraya. Hak ngaku Islam ni. Dia mesti ada unsur anti hadis. Sikit banyak. Kok mana-mana. Ni mesti ada. Jadi anti hadis ni hak ni lah asas. Hak paling besar sekali. Dia kata dia tak setuju hadis. Sebab hadis ni banyak perkara tak sesuai dengan akal. Hak pasal ni lah. Hak akalnya hak sani lah. Iaitu kalau belah daripada sini ke sini, mati, kata dia. Ni belah. Jadi macam tak pernah sabar, tak masuk akal. Akal orang zaman itu tak masuk lah. Dia tidak tahu agama ni untuk setiap zaman. Zaman lah ni tak ada jadi masalah. Biasa je, orang biasa pun boleh belah. Tak ada kena mengenal dengan mukjizat. Kalau kita kata mukjizat ni lemah lagi daripada orang biasa ni. Takkan lagu tu mukjizat ni satu kelebihan lah. Kalau Tuhan boleh buat orang ni cerdik, pelik cerdik. Kita kan baca kan, budak lagi boleh buat menyelesaikan macam-macam masalah matematik lah, go-to-go ni. Kau tak pernah Tuhan boleh buat ke dia? Apa yang Tuhan tak boleh buat dalam bentuk lain? Apa tak boleh? Tuhan tu juga. Kalau kita nak kira pelik tu, Tuhan boleh buat kan? Apa tak boleh buat dalam bentuk lain? Tu je mukjizat ni. Mukjizat ni satu kelebihan. Ya Allah SWT bagi kepada satu orang. Tetapi dia bukan kelebihan gitu saja. Dia dengan dakwaan dia bawa ajaran. Dia mengaku dia jadi Nabi. Dia hidup baik. Tu mukjizat. Kalau benda hak pelik ni, tukar sihir pelik juga. Tapi kehidupan dia lagu mana? Adakah perjuangan hidup dia apa-apa? Tak ada. Sekadar nak cari makan gitu. Ya, silap mata. Tapi kalau hak kata Nabi Rasul, dia tidak lagu tu. Dan Allah SWT bagi. Apa yang kita pelik? Kalau kita fikir dengan akal biasa pun, kan? Apa ramai dalam dunia ni, manusia serupa je. Mata, kepala, rambut serupa. Tapi apa ya? Ilmu dia, jiwa dia begitu tinggi. Tak serupa dengan hak sah lagi. Serupa je. Tuhan boleh buat. Kenapa Tuhan tak boleh buat orang yang dapat menjangkau lebih lagi? Sekarang ni orang duduk naik rata reti pergi.
dunia angkasa lepas dah sekarang ni. Tak ada siapa dia kata pelik. Kalau manusia biasa boleh pergi, apa yang kita kata dengan mukjizat? Pasal dia tak terima mukjizat tadi lah. Mukjizat ni pasal tak masuk akal. Dia kira lagu tu. Jadi dia kata kita nak terima Quran. Terima Quran. Dalam Quran ada sebut. Dalam Quran ada sebut. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Tak apalah dah tak saya terima hadis. Tak saya terima hadis. Dia tak boleh pergi. Orang hak tak terima hadis ni susuk dia tak akan terima juga Quran. Dia kata apa duk cerita apa nama ni Sidratul Muntaha lah, macam-macam lah cerita pelik-pelik kan kalau kita baca dalam Mi'raj. Memang sungguh kalau tak ngaji molek boleh jadi keliru juga. Misalnya air sungai Nil tu punca dia mari dalam syurga. Tu hak cerita Mi'raj juga tu. Mana bolehnya dia kata air sungai Nil, air sungai Furat tu mana punca dalam syurga pula. Benda tu kena ngaji lah. Ni bukan masa dia nak ayat tu lah. Banyak juga bendanya hak pelik-pelik. Kalau kita fikir dok tu pahala ke mana penyelesaian dia. Inilah setengah-setengah orang yang kita tidak kata semua inti hadis tu dia tidak ikhlas. Boleh jadi dia ikhlas tapi tak cukup kakah, menyebabkan dia jadi menyeleweng juga. Seperti kita kata tadi lah, dia memang betul dah tapi dia salah faham. Dia kata nak ikut Quran. Apa kalau ikut Quran? Dalam Quran sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia telah melihatnya sekali lagi. Yang Nabi SAW telah melihat Jibril sekali lagi. Inda sidratil muntaha, dekat sidratil muntaha. Sidratil muntaha ni mana dalam dunia kau? Indaha jannatul ma'wa, dekat dengan sidratul muntaha tu syurga al-ma'wa, tempat manusia akan pergi. Ni cerita syurga tu dalam Quran. Nak tolak Quran kau pula. Jadi dalam Quran pun ada sebut. Sebab itu penting mana kita mengaji hadis Quran, baru kita tahu hak saat ni tak betul. Dia kata tak boleh. Mana boleh manusia pergi dekat syurga. Tu dalam Quran sebut. Sebab orang-orang hak mengaku Islam ni kan, hak ajaran sesat ni, walaupun dia tolak hadis Quran, dia dakwa dia terima. Mungkin ikhlas hati dia terima. Tapi saat ni mungkin dia pun tak mengaji. Misalnya dalam bab saat ni tu ayat Quran ada tu. Tu bukan Sidratul Muntaha, tu bukan duduk dalam dunia. Jannatul Ma'wa tu bukan duduk dalam dunia. Maknanya Nabi telah tengok duduk sana, bukan duduk dalam dunia. Tak saya terima Mi'raj apa-apanya. Maknanya Quran dengan hadis yang sahih tidak bercanggah. Tidak bercanggah sama sekali. Hak tu yang nak ayatnya. Jadi hak ajaran sesat dia menyeleweng, dia jadi faham tak kena saat ni lah. Sebab dia ada buah dia sendiri dah. Dia cuba buat lari ayat Quran. Hak mana hadis dia boleh tolak, dia tolak. Sebab dia kira agama ni baru boleh terima hak sesuai dengan zaman dia, dengan otak orang zaman dia. Itu silap dia. Sepatutnya tidak gitu. Sepatutnya kena terima agama ni bukan untuk kita saja, bukan untuk orang zaman kita saja, bukan untuk bangsa kita saja. Sepatutnya baru selesai. Banyak perkara lah kita tak faham. Hak zaman kita ni pun kita tak faham, kita tak dapat belaka, tak tahu belaka. Hak zaman kita usah kau akan datang, tak boleh nak fikir. Jadi di sinilah Imam Bukhari buat mari ni dia berhadapan dengan golongan-golongan yang mendakwa Islam tapi sesat lah. Golongan mana? Dia ada beberapa macam. Hak Imam Bukhari duduk beradak ni golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Jahmiyah. Ni. Murji'ah ni dia katakan memang iman tu penting. Iman tu daripada wahyu lah kita dapat. Tetapi iman ni bila seseorang tu ada iman, dia buat gapo pun tak apa dah. Maksiat gapo pun tak apa, masuk syurga pun tolak, tak akan masuk neraka, tak akan terjejas iman dia. Kalau dia tak buat agama satu, tak ada taat agama satu pun tak apa. Bahkan sepanjang hidup dia ni penuh dengan maksiat, tapi dia percaya dalam hati dia, cukup dah tu. Ni puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni satu puak pula. Jadi kita tak payah buat apa.
Iman dia tidak bertambah, tidak berkurang. Duduk setara tu, supaya orang kafir, kata dia. Kalau kafir buat baik setara mana pun, buat baik setara mana, ada kesan perbuatan baik dia untuk masuk syurga. Masuk syurga? Tak masuk syurga, betul lah, kata dia. Pas orang mukmin ni pun lagu tu, sebalik waktu. Bila dia ada iman, dia jahat setara mana, dia tak bakal masuk neraka. Supaya orang kafir tak masuk syurga, baik setara mana. Orang mukmin ni jahat setara mana, tak akan masuk neraka. Supaya tu, sebalik. Dia bawa pergi kot tu. Lepas tu kalau lagu tu kita kata sedap, tak apa, boleh buat belakang. Jadi lagu mana? Lagu tu kau Islam tu. Lepas tu yang Nabi sakit-sakit kepala pun, kat kepala ni, kat kemah kepala, sakit kepala ni, pergi semayah macam tu, lagu mana? Kalau lagu ni tak beri zakat, kalau gini sebut neraka, tu lagu mana? Kalau tidak perlu semua tu. Ya Nabi SAW, hidup dia percaya gitu saja. Sebab Abu Talib, Abu Talib percaya Nabi ni Nabi, betul. Hiraklu dulu kita baca, dia percaya Nabi ni Nabi akhir zaman. Lepas tu beriman ke dia? Jadi ke dia? Cukup dah lah setara tu. Lepas tu ikut dia, nak buat lagu mana? Cukup? Tak cukup. Kan kalau kita belajar betul ni, nampaklah dia tidak lagu tu. Dia kata bila seseorang tu beriman, tak ada apa, tak ada mudarat, maksiat, taat tidak memberi apa-apa, tidak meningkatkan seseorang tu. Iman dia duduk setara tu dah. Iman duduk setara tu dah. Maknanya iman ni satu benda basit. Kalau dalam istilah dia sebut basit. So, iman tidak terjejak. Dengan maksiat tidak terjejak. Dengan amalan baik pun tidak kau naik dah. Setara tu. Tidak kata jadi gemuk, orang kata kan. Istilah orang kita kampung ni kata iman gemuk, iman kuru. Tak ada kuru ni gap dia kata. Hak ni tak ada, setara tu je iman. Ni Murji'ah. Sampai hak lagi puak Khawarij. Ni Islam juga, mengaku Islam juga. Mu'tazilah. Dia ni puak ni kata seseorang tu dia tidak beriman dengan semata-mata dia mengaku dalam hati saja. Kena kata dia kena buat. Kalau buat maksiat, dosa besar, jadi kafir lalu. Jadi kafir. Sampai hak pula. Jadi kafir lalu. Kafir itu kalau kekal dalam neraka. Maksiat. Kalau seorang itu berzina kata, minum arak, maksiat. Bunuh orang, apa-apalah, maksiat dosa besar. Dia tidak beriman dah. Dia jadi kafir lalu. Sebab apa? Sebab iman-iman ni dia gabungan 3 perkara. 3 perkara ni mesti tak boleh tak ada. Kalau tak ada tak jadi. Kalau buat tak serupa dengan hak ni, jadi lagu lain. Tidak beriman, kafir jadinya. Ini Khawarij. Khawarij kata. Mu'tazilah pun lagu tu juga. Cuma beza dia hanya Mu'tazilah dia kata orang hak melakukan maksiat di dosa besar ni, dia tidak jadi kafir, dia jadi fasik. Fasik. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi fasik. Tapi fasik dia ni tidak semua fasik kita ahli sunnah ni. Fasik dia ni kekal dalam neraka juga. Masuk neraka juga, kekal dalam neraka. Jadi maknanya dari segi akibat dia nya, hujung jatuh dia serupa dengan Mu'tazilah juga. Cuma dia tak sebut kafir je. Dia tidak beri nama kafir tu je kepada orang yang melakukan maksiat, dosa besar. Tetapi dari segi akibat dalam nerakanya, kekal dalam neraka serupa dengan orang kafir juga. Ini faham dia. Maknanya tak boleh nak pisah. 3 perkara mesti kena ada, kalau tidak tak jadi. Kalau tidak tak jadi. Imam Bukhari berhadapan dengan puak-puak ni. Ini latar belakang dia. Kena faham latar belakang tu dulu, barulah faham apa yang dia kata begini. Cuma sebelum pada kita pergi ni, pergi bincang ni, ada selagi perkara. Ada juga disebutkan bahawa Imam Abu Hanifah dan ramai mutakallimin, yani ahli-ahli ilmu kalam, dia kata dari segi zahirnya kata-kata dia tu serupa dengan Murji'ah tadi, sehingga orang sebut dia ni Murji'ah juga. Cuma orang kemudian bagi-bagi dia nak kata Murji'ah, betul tidak juga. Jadi orang panggil Murji'ah ahli sunnah. Murji'ah betul tidak, Murji'ah mutlak tidak. Tapi kalau kita kata Murji'ah ahli sunnah,
Ya betul. Boleh kalau nak kata murjiah ahli sunnah. Kalau kita terima lah orang hak kata lagu ni, Imam Abu Hanifah tu murjiah ahli sunnah, ataupun orang lain lagi yang berpahaman seperti dia adalah murjiah ahli sunnah, hakikatnya dia tak ada beza dengan orang ahli sunnah yang lain, tak ada beza. Dan dia tidak serupa murjiah hak ni, hak sebenar, hak Imam Bukhari duduk tentang. Tidak. Sebab apa? Dia gini cerita. Mengikut hak jumhur orang ramai-ramai ni, dia kata mereka mengatakan iman ini gabungan 3 perkara. Tasdiq bil qalb, terima, percaya, membenarkan dengan hati, lepas tu ucapkan dengan lidah, lepas tu buat dengan anggota. Itu kan semua kita maklum waktu 3 perkara. Cuma 3 perkara ni Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu juga. Dia kata gini, hakikat imannya, iman itu iaitu tasdiq bil qalb, terima dengan hati, percaya dengan hati. Hak tu hakikat iman sebenar. Kan dapat serupa dengan murjiah tu. Tapi dia tidak kata amalan ni tak ada kesan sikit abuk, buat maksiat pun tak ada jadi apa satu, buat taat pun tak ada faedah ke apa. Dia tak kata lagu tu. Dia hanya kata hakikat iman itu iaitu percaya dengan hati. Bila orang tu ada ni, walaupun dia tak ucap dengan lidah dia, walaupun dia tak ada amalan ke apa satu, orang panggil dia beriman dah. Cuma iman dia tu tidak sempurna. Orang lain pun kata lagu tu juga. Orang lain pun pada hakikatnya dia kata iman itu terdiri daripada 3 perkara. 3 perkara ni dalam istilah dia, kalau kita sebut istilah dia, maknanya juzuk. Iman itu terdiri daripada 3 juzuk. Bagi orang yang mengatakan iman ini murakab, bagi orang yang mengatakan iman ini tidak murakab basit, mana tak ada juzuk-juzuk tadi. Tak ada juzuk-juzuk tadi. Juzuk tu dia ada 2 macam. Ni kita nak guna istilah sikit. Ada juzuk mutammim, mukammil. Itu satu macam juzuk. Ada juzuk mukawwin dan juzuk muqawwim. Orang panggil itu istilah dia. Kalau dari segi, kalau kita pergi kepada istilah tu, perbezaan jumhur ulama ahli sunnah dengan Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia tak ada beza sebenarnya. Hanya beza dari segi perbahasan zahir luar dia. Dari segi hakikatnya tak ada beza. Sebab dia gini, Mu'tazilah dengan Khawarij tadi, dia kata iman ni 3 juzuk. Juzuk sungguh, dengan arti juzuk mukawwin, orang panggil juzuk muqawwim. Mana kalau tak ada ni, tak ada langsung iman, tak ada langsung iman, tak dikira iman. Juzuk yang membentuk iman itu, yang menjadikan iman itu. Mana kalau tak ada amalan, tak ada iman itu, tak ada langsung iman, tak jadi iman. Tapi ahli sunnah dia kata memang juzuk belaka ni, ucapan dengan lidah, perbuatan dengan anggota ni memang juzuk, tapi bukan juzuk muqawwim atau juzuk mukawwin. Juzuk yang membentuk, yang menjadikan iman itu. Mana kalau tak ada dia, tak ada iman, tidak. Tetapi juzuk mutammim ataupun mukammil, juzuk yang menyempurnakan, juzuk yang melengkapkan. Kalau tak ada tu, tak lengkap. Tapi ada dah, tak lengkap, tak sempurna. Sebab kita kata orang kita kata satu orang dia ada anggota ni, juzuk lah ni, jari ni juzuk. Kalau orang tu tak ada tangan, tidak orang kah? Orang. Kalau tak ada kaki, tidak orang kah? Orang juga. Kalau tak ada semua, jadi orang bola. Tidak orang? Orang juga. Tapi sempurna orang? Tak sempurna, tak lengkap. Usah kau hak besar-besar tu, anggota hak besar-besar tu, kalau tak ada kening pun tak sempurna dah. Kalau tak ada bulu mata pun tak sempurna dah orang ni. Apa lagi kalau tak ada anggota. Tetapi ia tidak meniadakan, tak ada hak ni, tidak meniadakan hakikat insan itu, manusia tu. Tidak. Insan ada walaupun tak ada tu. Itu maknanya juzuk tadi juzuk mukammil, juzuk mutammim, juzuk yang menyempurnakan, bukan juzuk yang menjadikan. Mana kalau tak ada dia tak jadi. Bukan orang dah lah kalau tak ada kaki. Bukan lagu tu.
Hak ni pun kalau tak ada amal tu bukan iman dah lah. Tidak lagu tu. Tak ada siapa pun ahli sunnah kata lagu tu. Cuma ada hak ni dia menyempurnakan iman itu. Bukan kata tak jadi iman. Dengan sebab itu kalau seseorang tu dia ngucap mati selalu. Ataupun dia kata dalam hati dia terima. Sungguh-sungguh dia tak ada ucap pun. Tuhan nak kira dia tu lah ke mana. Tidak beriman, tidak Islam, nak masuk dalam neraka dia. Kekal supaya lain-lain. Gitu. Kalau tanya ahli sunnah hak mana-mana pun, hak aliran mazhab Imam Abu Hanifah ni kau ataupun aliran lain jumhur ulama, dia nak katakan beriman kata. Masuk syurga dia. Sebab apa? Nabi SAW kata dah kan, sesiapa yang ucap la ilaha illallah lepas tu dia mati, masuk syurga. Tak ada sebut amalan gapo-gapo. Tak ada sebut amalan gapo-gapo. Maknanya amalan itu bukan menjadikan. Maknanya kalau tak ada amalan tu, tidak kata tak jadi iman. Jadi juga. Orang bisu tak boleh nak sebut. Kita kata boleh sebut juga cara dia. Tak ada lidah. Tak ada lidah. Tak boleh nak kata apa satu. Tapi dalam hati dia ada. Tak terima ke iman dia? Tak jadi ke iman dia? Jadi. Semua kata jadi. Jadi. Walaupun dia tak ada buat apa-apa amalan. Dalam hadis banyak hadis yang seumpama ini. Orang ni tak ada apa satu amalan. Allah SWT suruh Nabi SAW buat keluar daripada neraka dengan syafaat dia. Keluar ada sebesar zarah, ada sebesar biji padi, biji gandum, macam-macam lah ada sebut buat keluar. Lepas tu nak ada lagi kah? Tuhan tanya, tak ada dah. Tak nampak dah. Nabi SAW tak nampak dah. Sekatu tak nampak. Allah SWT buat keluar lagi. Ni ada lagi iman. Tak tahu sebanyak mana. Amalan tak ada langsung. Dalam hadis sebut tak ada langsung amalan dia. Hak ni jadi pegangan kepada puak-puak Murji'ah, mana tak ada amalan langsung pun masuk surga juga. Kita tidak kata lagu tu. Kita tidak kata lagu tu. Dia pun pakar juga tu. Tapi dia pakar hak tu pakar sungguh. Kita tidak kata betul dia tidak menjadikan tak ada dia tu, tidak kata tak ada iman, tapi tak sempurna. Sebab itulah orang lain masuk syurga lama dah, dia tak masuk lagi. Dia Tuhan suruh waktu baik daripada mana? Daripada neraka kan? Dia tak terima masuk neraka dulu lagi. Tak boleh nak buat dalil tu dengan hadis tu dia. Sebab apa? Muka dia tak kata tak boleh masuk neraka dulu lagi. Bila orang tu ada iman tak akan masuk neraka. Ni masuk neraka. Sesuai dengan kita. Sebab apa? Sebab tak ada amalan dia. Itu kesal dia. Masuk neraka. Dia buat amalan jahat, maksiat, masuk neraka. Tetapi kerana ada iman, walaupun orang tak nampak, Nabi SAW pun tak nampak, tak boleh nak kesal. Allah SWT buat keluar lagi. Sebab apa? Sebab ada iman. Maknanya iman dia tu ada, tak ada ke satu. Kalau tak ada iman, macam mana dia masuk dalam syurga? Tak akan masuk dalam syurga. Tak ada iman. Ini menunjukkan kena ada iman ke mana-mana. Jadi iman itu dia kata, Imam Abu Hanifah kata, tu tak ada lebih kurang. Tak ada. Iman tu. Hak lebih kurang ni dari segi pelengkap dia, penyempurna dia. Ada lebih kurang. Amalan, orang ni dia, subhanallah. Hak tu tidak. Lebih lah dia hak ni. Orang ni buat kebajikan, hak tu tidak, duk tidur saja. Kita kata. Lebih lah ni. Hak tu ya sebab lebih tu. Imam Abu Hanifah terima hak tu. Bukan dia kata, buat amalan kebajikan apa-apa tak ada apa. Tidak. Kalau lagu tu Murji'ah. Sebab itulah ulama-ulama perhati dia kata tidak lagu tu ni. Kalau lagu tu serupa dengan lain-lain juga. Cuma dia tidak kata hak ni ucapan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota ni sebagai juzuk iman. Dia tidak kata gitu. Orang lain kata juzuk iman. Tapi orang lain kata juzuk iman kalau kita tanya juzuk lagu mana? Serupa dengan Imam Abu Hanifah juga lebih kurang. Juzuk tu juzuk lagu mana? Juzuk tu siapa? Kalau tak ada dia semaya ni, dia tak semaya siapa? Tak ada iman ke dia? Tak juga. Dah juzuk apa dia orang panggil lagu tu? Juzuk mutammim lah tu. Juzuk mukammil. Maknanya orang Islam ni tak ada makna. Orang yang beriman ni tak ada arti kalau dia tidak ucap sesuatu ya dia percaya dan tak ada arti kalau dia tidak buat mengikut tuntutan hak dia duduk mengucap tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada arti. Apa makna? Ada satu orang tapi ada saja. Apa makna?
Orang dia. Hak maksud Tuhan buat orang nikah dia. Tak ada hasil. Begitu juga Islam. Kalau ada sakat dalam hati, buat tak. Apa makna? Bahkan duduk buat serupa dengan orang lain juga. Tak ada hasil tu. Pokok ada. Kita tak ada pokok ni, pokok durian. Pokok kan untuk apa? Untuk buah. Kalau tak ada buah, apa faedah dia? Tak ada hasil. Jadi demon ni dia kata, hak tadi ni amalan ni apa ni? Hasil iman. Iman yang betul, dia akan mengeluarkan hasil. Hasil tu kita nak panggil hasil ke, kita nak panggil juzuk ke, tak kira lah. Hak tu. Hak tu lah. Tapi ada hak ni. Bukan sepuluh murjiah dia kata tak ada hasil dia. Tak ada hasil. Sepuluh je penghurian ni. Ada buah dengan tak ada buah. Lepas tak boleh makan pun serupa. Lagu mana lagu tu? Dia tak boleh lagi lah. Kalau kita perhati dalam ayat Quran, dalam hadis, dia menunjukkan semuanya ada beza tu apabila ada amalan. Iman saja, sebab itulah dalam Quran dia ada sebut innal ladzina amanu wa amilus solih. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dia ada sebut sama. Maknanya bila sebut, kalau mengikut kaedah lah, dia mengikut kaedah nahwu, dia sebut dengan waw tu. Waw ataf tu. Ataf dengan waw lil mughayarah dia panggil. Makna tak serupa tu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh tu dengan iman tu benda lain-lain. Suku-suku. Bukan hak tulah. Kalau hak tulah dia tidak kata wow lagu tu dalam bahasa Arab. Dia tak boleh kata wow lagu tu. Misalnya kita kata Zaid dan Khalid mari. Jadi Khalid dengan Zaid tu hak tulah kah? Kau hak lain-lain. Lain-lain. Itu baru boleh kita kata dan. Kalau Zaid dan Zaid mari hak tulah, apa makna lagu tu? Tak ada makna. Mesti dia lain-lain. Itulah pegangan Imam Abu Hanifah ni. Lepas tu dia sebut lagi dalam ayat Quran, ada sebut syarat. Iman itu dia sebagai syarat. Dia kena ada hak ni pula. Sesiapa yang hidup sesiapa yang melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang melakukan amal soleh ni, kami akan hidup dia dalam keadaan kehidupan yang bahagia selepas beriman. Selepas beriman. Maknanya dia kena ada amal soleh. Kalau tak ada amal soleh, tak ada hidup bahagia. Iman tu ada, tak ada hasil, tak ada hasil. Sepuluh pelita ada, tak pasal. Lapu ada, tak pasal. Jadi tak ada hasil. Dia kesannya besar benda ni. Jangan kita anggap benda ni nampak lebih kurang tu. Bahkan kalau dia kata lagu tu lagu mana? Tak. Sebab itulah kita kata ni akibat daripada akidah lah. Iman ni beza cara faham. Dia jadi lagu mana? Jauh pergi. Kita nampak, sekali nampak tak ada belah mana. Dia jauh ke mana? Gini. Kita ni, sebab kita ni semua kita dah mengaji lagu tu kan. Kalau kita beriman, kita tak boleh buat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak iman kita tu. Depan tok pekong kita tunduk. Tak boleh. Usak iman kita. Ataupun kita mengucapkan ucapan kufur. Tak ada apa-apa paksaan, tekanan, apa-apa tak ada. Kita ucap, tak boleh. Itu maknanya memberi kesan tu. Memberi kesan. Amalan apa tu memberi kesan kepada iman. Siapa hilang iman? Sebab itulah kalau nak kata juzuk pun yalah juga. Siapa hilang iman tu boleh jadi dengan sebab amalan tadi. Tapi bagi murjiah ni dia kata tak ada apa-apa kan. Hak tak ada apa-apa tu sedap benar. Sebab tu kita tengok kan. Orang-orang hak tengok cerita Hindustan. Dia ada pelakon-pelakon hak Islam kan. Duk sembah tu pekong lagu mana. Tu faham mana tu? Murjiah lah. Kita kata murjiah. Mana duk mana? Murjiah ni tak ada lah ni. Cerita sampai dulu. Dah ada. Dari dalam praktikanya ada. Orang duduk amal. Lepas tu nikah. Islam nikah dengan kafir. Apa ni? Tak ada jejah apa. Asal kita beriman. Lepas dia nak lagu mana? Tak apa. Nikah. Lepas boleh anak tu ikut lagu mana-mana. Berapa ramai lagu tu? Berapa ramai?
Ni faham mari mana. Tempat kita ni alhamdulillah tak ada lah pasal dikawal. Kalau macam di India, di Indonesia, setengah-setengah tempat campur gaul lah. Lagu mana? Murji'ah lah tu. Murji'ah. Jadi kalau lagu tu tak ada apa-apa kelebihan lah Islam. Tak ada apa-apa kelebihan. Jadi nak buat baik pun. Jadi seseorang dia tak terima kesan hak baik, perbuatan baik. Dia tak terima. Sedangkan kita Islam ni, hak kita buat baik tu ada kesan. Hak ni bukan dari segi dalil. Dalil Imam Bukhari buat mari ni memanglah banyak lah. Kalau tak kira dari segi akal, setiap benda kita buat takkan tak ada bekas dia. Kita boleh makan kalau orang hak lapar, tak kenyang. Tak ada kesan. Kesan. Kalau kita pergi putus rumah orang hak duduk senang-senang tu, tidak susah dia. Tak ada kesan. Kesan buruk tak ada. Ada. Mana amalan tu ada kesan, bukan tak ada. Bukan kita dia apabila percaya saja lepas tu segala-galanya jadi sendiri. Tidak. Dengan kita buat jadinya. Inilah akidah kita ahli sunnah. Hak ni lah yang betul. Apabila gabung hak ni semua, baru dia jadi molek. Hak ni lah ubat yang betul, penawan yang betul. Kita tengok pula, itu satu perkara. Kita tengok pula Nabi SAW lagu mana? Dia dengan sahabat dia lagu mana? Adakah dia bila percaya kita tak apalah, lah mana-mana. Dah, tidak lagu tu. Sungguh buat amalan tu, usah kau amalan wajib, amalan sunat buat lagi. Sebab kita nak suruh sepenuh kan? Nak suruh sepenuh ni bukan setakat nak ada anggota hak kasar-kasar ni. Nak suruh sepenuh tu, hak rambut tidak keriting, orang buat keriting nak suruh comel. Hak pipi tak apa merah, cuma merah pipi tu nak suruh merah. Misalnya kita kata apa tu? Nak cari hak sepenuh lah tu. Nak cari hak sepenuh. Siapa hak kecil-kecil kita cari kan? Apatah lagi hak besar-besar. Itu cara kita. Cara dia tidak. Nabi SAW memang dia buat. Sebab kita buat ni dari segi kepercayaannya, dari segi amalannya, supaya hak kita duduk buat. Supaya kita duduk buat. Jadi hak ajaran sesak saat ni, kita kata ajaran sesak, hak firqah yang orang panggil dhallah, yang sesak tu, dia salah satu tanda dia. Ni tanda lah ni. Dia tak ikut Nabi. Dia tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi ni salah satu sebabnya tak madu lah, tak mengendah, tak pandai besar sunnah Nabi SAW, hadis ni. Itu punca dia. Maka timbullah ilmu-ilmu macam-macam lah. Dia takwil dengan cara dia lah, macam orang ilmu isi kan. Orang ilmu isi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin. Bila yakin tak payah dah lah. Muka sampai sekat tu hingga. Dia tak kira dah hak lain. Kita orang ahli sunnah ni tak tengok lagu tu, kita kena tengok banyak perkara. Banyak perkara. Tengok dari sudut bahasa, mana betul-betul bertanggungjawab lah orang kata. Tidak kata supaya ubat lah, contoh ubat. Ubat ni bagus ni khasiat ni. Memang bagus. Tapi nak bui tu kau orang lagu mana? Nak bui tu kau orang lagu mana? Nak makan ni makan sebanyak mana? Berapa kali? Biar bertanggungjawab. Umur berapa? Kalau hak bertanggungjawab, dia timbal lagi. Lepas tu cek darah lagi. Ada penyakit gani-gani. Kalau mengandung, tak boleh ubat ni. Memang ubat dia dah. Tapi kalau mengandung, tak boleh. Itu cara kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin tu walaupun sebut yakin, bukan makna yakin situ, makna mati. Sembahlah Tuhanmu sampai mati. Tengok, kita ambil kira ilmu bahasa, ambil kira ilmu ni capur belaka, baru jadi molek. Ni ambil sokar, memanglah molek. Tok Ali misalnya, Tok Ali molek, tapi tak kena gaya, bahaya kepada orang tu makan ubat tu. Tak kena gaya. Bahkan madu sekalipun tak kena gaya, makan bahaya. Madu sekalipun, walaupun disebut sebagai penawar dalam Quran, dia kena sesuai dengan orang tu, keadaan lagu mana. Itu orang panggil bertanggungjawab. Ni dia pakai ambil gitu, ikut serah. Tak tengok dah Nabi SAW lagu mana. Siapa tak boleh lebih yakin lagi daripada Nabi SAW? Apa yang tak putih semaya? Pakai mati semaya. Itu cara kita ahli sunnah ni tengok Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia lagu mana.
Tengok Quran, tengok hadis. Lepas tu tengok Nabi SAW buat lagu mana. Kalau dia tak buat, kita tak payah buat. Kalau hak benda agama ni, tak ada lebih. Kalau dia tak buat, kita tak boleh kata pula, tak apa, kalau kita buat bermolek dan muka ubat kita dah ke? Ubat kita dah. Ni ubat dah tinggi dah ni. Doktor beri makan 3 kali lah, 2 butir sekali. Kita dah muka ubat kita dah 3 kita makan. 5. Berapa ni? 5 kali sehari. Dah muka ubat kita. Tak boleh. Kalau tambah lagu tu bid'ah, orang panggil. Dia ada istilah pula. Dia ada istilah pula dalam kita ahli sunnah. Bid'ah pula. Lebih. Tak padai hak doktor ayat tu. Mana-mana kita pula. Mana-mana kita. Tak boleh buat lagu tu. Ubat kita dah pun. Memang semaya. Tapi kita nak maya. Kok sih? Tak boleh. Puasa. Molek puasa. Lepas tu orang puasa. Ramai lagi lah di kalangan kita ni pun. Ni sebab tak ngaji. 3 bulan. Tu. Rejab. Syaban. Ramadan. 3 bulan suruh tu. Tak kena tu. Tidak mengikut sunnah. Jadi bid'ah. Sebab itulah ulama-ulama hadis kata dah dia ayat tak betul tu lagu tu. Hadis tak ada satu pun sahih kata dia. Puasa bulan Rejab gapo gitu tak ada. Bahkan Sayyidina Umar marah nak orang puasa bulan Rejab. Bahaya orang. Kalau benda tu molek, apa ya dia siapa bahaya orang? Benda molek. Dan kita tak boleh kata dah bukan puasa tak molek kena puasa kerana Allah. Tak boleh biar kena tepat dia. Puasa apa? Hari raya boleh puasa? Tak boleh, dosa kalau puasa. Tak kena tepat dia. Apabila kita benda tu molek dah, guna tak kena, tak boleh juga. Contohnya banyak. Banyak dalam dunia ni. Macam ubat tadi. Molek dah, betul dah untuk kita. Ubat doktor beri kita dah. Tapi kalau kita mana-mana, tak boleh. Dia beri sebanyak tu. Dan Nabi SAW kata lepas maya, mu baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Macam banyak tu. Jangan baca lebih. Bapanya dah kita kata dah tasbih. Hak tasbih hak boleh nak tasbih mana-mana tengah jalan hak tu lah gila. Berapa pun? Sejuta pun. Hak lepas maya. Dah dia rayak sebanyak tu lah. Jangan mana-mana pula kita kata dah molek tasbih apa-apanya. Bukan kita buat maksiat. Bukan kita nyapu. Bukan kita mengaruk kau sedap. Kita duduk tasbih. Apa salahnya kalau kita buat 100 lah. 100 belakang 3-3. Senang sikit tak payah. Ni buat wah sebeh ni. Sekat ni. Ni 33. Ni 33. Apa tu? Ada dah lah tu. Maknanya kita tak boleh mana-mana. Dalam hadis bu, kalau dekat kita nak tidur, hak tadi juga. Dia pusing. Allah Akbar dulu. Lepas tu Alhamdulillah. Lepas tu Subhanallah. Kita kata kau tukar kau lah ke mana ni dah? Dah. Doktor dia molek. Betul belakang. Betul. Kita tak boleh kata tadi dia ayat lagu ni, faham ni tukar. Dah, semua lagu tu. Ayat lagu tu belakang. Semua tepat lagu tu. Jadi kita tak boleh mana-mana kita kata wak sebab ni. Tak boleh. Tak ada khasiat dia. Itu masalahnya. Kalau kita lebih, tak boleh. Jadi bahaya kita. Tak ada khasiat. Benda lagu tu lah. Benda lagu tu yang kita nak ngaji sunnah ni. Jadi kalau hak ajaran, hak sesat, hak dakwah Islam ni macam-macam. Tapi kalau kita perhati, dia adalah tepat tak kena. Salah satunya ciri-ciri dia, apa dia? Iaitu anti hadis. Ini penyakit besar. Setiap ajaran sesat mesti ada. Banyak mana tak kira. Kalau Mu'tazilah, ukuran hadis hak dia tak seterimanya lagu mana? Hak tak masuk akal. Hadis tu tersoyak, sahih setara mana pun tak tepi. Itu cara Mu'tazilah. Kalau Syiah lagu mana? Anti hadis juga. Dia hadis-hadis hak boleh terimanya Ahlul Bait. Sahabat-sahabat lain tak boleh pakai. Abu Hurairah tak boleh. Anas bin Malik tak boleh. Aisyah tak boleh. Dia kata lebutina tu tak boleh. Bahkan dia buat ngaji pula kata lebutina lah macam-macam. Kata ke Aisyah. Tak saya terima. Semua sahabat tak boleh terima. Terima daripada sahabat Ahlul Bait saja. Ahlul Bait tu siapa dia? Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Tu ya. Lepas tu ikut saluran dia lah anak cucu dia. Hak lain tak boleh terima. Sahih setara mana dalam Bukhari pun jebeh gitu je. Orang dia jebeh Bukhari ni.
Dia ganyi Bukhari. Tu. Itu cara dia. Apa ni, Khawarij pula kata. Khawarij kata, boleh kita terima hadis ni. Tapi hadis-hadis setengah-setengah sahabat. Sayyidina Uthman sekerat hadis, kita boleh terima hadis dia. Sebelum dia jadi koksil, tak betul. Meretah tak betul, dia kata. Ini penyakit dia. Dia komen sahabat tu. Dia kritik sahabat tu. Sahabat dia tak betul. Sahabat perai dengan sahabat. Ini penyakit Murji'ah. Orang yang Nabi SAW didik siang malam didik. Orang yang sanggup mati kerana Islam, panggil saja, pergi selalu perai. Ni sahabat-sahabat. Orang yang habis harta benda kerana Islam, tak saya terima. Dia kata sahabat-sahabat ni kat zaman Sayyidina Uthman. Lepas tu mana sahabat balas sama sendiri tu, kata dia kafir belakon. Tak boleh terima. Kita tak boleh terima riwayat dia. Sayyidina Ali tak boleh, pasal dia balas dengan Muawiyah. Muawiyah tak boleh juga, dia balas dengan Sayyidina Ali. Perai. Dah perai tu dosa besar jadi kafir. Kafir sahabat pun. Tu dia ikut tu. Dia tak terima adalah hadis. Jadi hadis hak sebelum pada tu dia terima. Kalau kita boleh pastikan hak ni hadis zaman Sayyidina Abu Bakar saja, boleh. Lepas pada tu tak boleh. Kalau hak sahabat-sahabat balas ni, dia kira sahabat-sahabat tak kemah lah. Dia kira tak boleh, kita tak boleh terima daripada dia. Ni puak-puak Khawarij. Dia adalah buah tak terima hadis tu. Ni salah satu ciri besar puak-puak yang sesat. Sebutlah nama gapo, dia mesti ada hak ni. Hak ni mesti ada. Ahli sunnah dia terima hadis. Tapi hadis lagu mana? Hadis yang sahih. Yang dhaif pun terima juga. Ada untuk benda-benda setara mana dia terima. Yang maudhu' dia tak terima langsung. Sahabat-sahabat semua terima. Sahabat-sahabat semua terima. Ahlul baik ke, tidak ahlul baik ke, sahabat perai ke, selepas tu tak perai ke, terima belakang. Sebab apa? Dia kira sahabat-sahabat ni orang yang dididik oleh Nabi SAW. Lepas tu dia sahabat dia ada berzina ke apa tu, ada minum arak ke apa tu, sampai dihukum rejai pun ada sahabat. Lagu mana kita nak terima dia? Mana dia tidak terjamin. Boleh jadi dia reka hadis ke apa. Inilah alasan puak-puak tak saya terima tu. Tidak lagu. Tak ada bukti sahabat ni reka hadis, tak ada. Dia melakukan maksiat, ada. Itu untuk membuktikan Islam tu sendiri. Dalam Islam ada hukum kalau curi kat tangan. Mana bukti? Benda tu boleh praktik ke tidak? Kalau berzina rejam, boleh praktik ke benda tu? Berlaku di zaman Nabi SAW kepada sahabat tu untuk membuktikan Islam ni, kebenaran Islam, keagungan Islam. Nabi SAW tak mungkin berlaku benda tu. Tak boleh berlaku kepada dia. Nak tunjuk lagu mana nak buat. Praktikal ke tidak praktikal? Tak boleh. Kalau sahabat boleh berlaku. Tetapi sahabat ni dia lagu mana? Walaupun berlaku kepada dia, dia pergi mengaku depan Nabi SAW. Saya berzina, hukumlah saya. Nabi SAW paling pergi pula 2-3 kali, 3-4 kali dalam setengah riwayat tu paling. Akhir sekali dia kata, gila kamu ni. Nabi SAW kata, mu gila ke? Tak, dia kata, saya berzina, laksanakan hukum ke atas saya. Memang jalanlah hukum rejal jalan. Dia terima. Walaupun satu ketika Ma'iz Al-Aslami lari, sakit dia, lari, tapi lepas tu pukul juga, dia mati. Sahabat-sahabat ada sungguh kata, lah mana dia ni lagu ni buat. Nabi SAW kata, jangan kata gapo-gapo ke dia. Aku nampak dia duduk berenang dalam syurga. Kalau taubat dia tu bagi kepada untuk umat ni, semua umat ni, boleh lagi, Tuhan terima lagi taubat. Taubat dia tu kalau bagi sikit seorang kita ni, Tuhan terima taubat masing-masing. Setara tu taubat dia tu tinggi tu. Nak buktinya, nak ayatnya, hak Islam suruh hukum lagu tu orang boleh terima. Kalau dia ada iman, dia akan terima. Dia ngaku, tak ada saksi pun tak apa. Sebab apa? Dia nak selesai dalam dunia. Itulah iman. Menunjukkan tinggi tu. Tinggi tu. Sahabat tu yang dididik oleh Nabi SAW, dididik melalui Al-Quran pada masa tu. Setara tu iman dia. Bukan nak nusuk, nak lari, tidak lari. Dan dia puas hati dengan hukum. Itu caranya sahabat ni. Pak kita nak takwil, nak kata dia kadang-kadang tak ada.
Lepas tu riwayat dia tak ada pun. Riwayat Ma'iz tak ada. Orang riwayat tentang dia tu ada. Riwayat dia tak ada. Kalau ada pun boleh terima. Sebab dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat. Kalau ada. Tapi masalahnya hak kita duduk semayang, kita buat gini-gini amal ibadat ni, tak ada pun satu pun riwayat daripada dia. Katakanlah kalau ada. Dah orang setara tu dah taubat ni, sampai kalau bagi di kalangan umat ni pun Allah SWT terima belaka taubat. Nak ayatnya bukan main hebat dia. Di sini nak ceritanya gapo dia hak berlaku kepada sahabat. Hukum Islam tu praktikal. Kalau orang tu beriman, dia akan terima. Dia boleh dilaksanakan. Telah berlaku dah di zaman Nabi SAW. Bukan benda tu kecek saja. Bukan kecek saja. Memang telah dibuat. Ni. Dah tak ada pilih kasih. Tak ada kata Nabi SAW sahabat dia tak kena. Dah. Cerita untuk orang kemudian saja. Tidak. Benda ni sesuai untuk semua orang. Itu bagi kita. Sahabat ni kita terima belaka. Kalau dia ada salah pun, Tuhan sudah terima taubat dia. Sebab itu ahli Badar kan, bila dia ni Hatib, seorang sahabat tu, Hatib bin Abi Balta'ah, dia pecah rahsia Nabi SAW nak pergi Mekah, bawa sahabat-sahabat dia dengan senjata ke, pecah rahsia kepada orang kafir Quraisy. Kalau nak kira dari segi hukum Islam, boleh hukum mati dia. Sayyidina Umar nak hukum dah. Nabi SAW larang. Dia kata jangan. Betul dia kata tu. Hak dia kata tu panjanglah, kita tidak nak panjang, nak perekah. Jadi hak dia kata tu Nabi SAW kata betul. Hak dia kata tu. Lepas tu Allah SWT sudah kata dah, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Tentu Allah SWT sudah tahu dah tentang ahli Badar ni, Nabi SAW. Nabi SAW kata, sehingga dia kata kamu buatlah gapo, aku sudah ampunkan untuk kamu. Tu setara tu sahabat. Kalau kata jenayah tu besar tu kesalahan dia, tetapi kerana dia ahli Badar, Nabi SAW kata Allah SWT tahu, dia kata buat maaf. Allah SWT sudah ampun dah. Allah SWT sudah ampun dah, dia bersih dah. Apa kita tak terima lagi? Lepas tu kita kata orang hak muskil ni, dia kata dah, dia kalau suka hati lagu tu, ikut serah dia buat lah. Dia tidak akan rasa teragak-agak dan nak buat maksiat. Itulah tidak gitu sahabat ni. Walaupun kata istihadah, Tuhan sudah terima dah taubat dia ke gapo ke, Tuhan sudah ampunkan dia, dia tak ada buat lagu. Sebab apa? Dia ni orang jenis beradab, dididik oleh Nabi SAW supaya kita, kalau kita agak orang buat baik kita, dia kata mari rumah ni buat separuh rumah sendiri. Kalau orang terdidik molek, dah orang kata buat separuh rumah sendiri tu, dia akan buat separuh rumah sendiri. Dah tidak kata masuk gedap punya ni buka saji tu makan. Nah, buka peti sejuk, ambil ikut gapo nak masuk dalam bilik khusus untuk tuan rumah tu pergi tidur selebih situ. Nah, adakah akan buat lagu? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia orang terdidik dah. Kalau kata kau kita, mungkin lah lagu tu. Hak tak cerdik ni. Kalau hak cerdik tidak, bahkan dia kau malu. Kau tuan rumah tu, kau hormat. Begitu mau nak baik. Hak tak kerti memang lah. Memang sungguh boleh jadi tu. Hak tak kerti, pergi pakai dapur sungguh. Tapi kalau hak kerti orang kata gitu, dia tak akan buat. Itulah sahabat. Kalau ada berlaku terlanjur sebagai manusia kesalahan, tapi dia terima kesalahan, dia mengaku. Sahabat ni hal lagu tu. Ada yang dia sentuh orang perempuan, dia siung orang perempuan, salah lah. Enggak pergi dekat Nabi SAW. Enggak pergi. Saya binasa kata dia. Apa kata Nabi SAW? Saya telah buat gini. Tunggu kata dia. Kamu ikut aku. Apa yang aku buat? Ikut. Semaya, ambil air semaya, dia ambil air semaya. Nabi SAW pergi semaya, dia pergi semaya. Esokkan baru Nabi SAW ayat, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan menghapuskan kejahatan. Kejahatan hak mu buat setara tu dihapuskan oleh kebaikan. Kebaikan mana? Hak kamu duduk tunggu aku tu cara dia. Tapi sahabat dia takut. Apabila dia buat, lepas tu dia buat pula ke? Dah. Ada kata mudah lah lagu tu buat. Dah. Kalau kita mungkin lagu tu. Sahabat sekali tu terlanjur, lepas tu dia tak buat dah. Walaupun kata innal hasanat yudhibna sayyiat tu turun berkenaan dengan dia, dan dia tahu dah hasanat tu kebaikannya jenis mana, dia duk tunggu semaya tak adalah.
Kalau nak kira mudah lah lagu tu. Adakah dia buat pula? Tak. Tidak. Itu cara sahabat. Kalau kita perhati sirah, sejarah, memang tak ada. Terbukti sahabat ni beberapa kali buat. Tak ada. Ka'ab bin Malik tak pergi perang Tabuk. Jadi dia berasa bersalah. 2-3 orang dia. Dalam Quran pun tu, Allah SWT lepas pada tu terima taubat 50 hari. Orang tak kecek dengan dia. Tak kecek. Nabi SAW tak kecek. Dia bersalah, orang tak jawab. Nak jadi sahabat bukan main. Susah. Beratnya. Sedih tak kira lah. Tak lalu makan lah. Sedih. Tapi dia mengaku dia tak ada apa-apa sebab dia tidak pergi perang. Tidak kata sakit, tidak kata gapo. Bila diisytiharkan Allah SWT waktu ayat kata dia ni sudah Allah SWT terima taubat. Sahabat-sahabat pergi jumpa dengan dia. Gapo dia buat? Dia nak beri semua harta dia ni untuk agama. Tu. Tidak kata nak buat pula, tak ada. Dia kau jadi juru, dan itu adalah salah satu cara untuk membentuk peribadi dia. Kalau kita perhati, orang-orang hak penyakit ni, puak-puak ajaran sesat ni, dia kata, tengok sahabat-sahabat tu dalam Quran pun sebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu jangan angkat suara depan Nabi SAW. Jangan perderah suara supaya dengan kamu perderah di antara sesama kamu. Itu akan menghapuskan amalan kamu kalau kamu sedar. Jadi hak puak-puak sesat ni, dia kata, tengok sahabat tu kurang ajarnya dengan Nabi SAW, kecek dia. Dalam Quran sebut. Betul, hak tu ada. Dalam Quran sebut di dalam ayat macam mana peringkat-peringkat Nabi SAW didik manusia ni. Orang lagu tu asalnya kasar, tetapi setelah dididik, lepas pada turun ayat tu lagu mana? Tu sebelum turun ayat. Selepas turun ayat tu, dia pergi rumah Nabi ketuk dengan ujung jari. Tu dalam hadis sebut. Tak ada dah panggil. Nak pun tak lagu mana? Dia jahil dulu. Kalau orang jodoh, tak ada lebih lah Nabi ni. Tak ada lebih. Doktor ni baru kita akui dia hebat bila dia boleh mengubah sakit dia teruk. Sakit orang lain tak boleh ubah, dia boleh. Barulah kita boleh angkat tangan. Kalau hak jodoh, tak ada kelebihan. Itu semua hak berlaku kepada sahabat tu bukan nak menunjukkan kekurangan dia. Kita tak boleh korek cari kata ni bukti dia jahat, ni bukti dia biadab. Tak boleh. Itu semua menyatakan bagaimana proses Nabi SAW didik sahabat. Kita kena tengok hak ujung dia, jangan tengok hak ketika tu. Apa pun kita tengok dari sudut mana sekalipun. Kalau kita perhati, nampaklah cara kita faham ahli sunnah wal jamaah ni, hak itulah yang betul. Hak tak seterima sahabat kerana dia melakukan maksiat. Kalau lagu tu kena maksum belaka sebab Nabi lah. Dah tak sempat melakukan maksiat, baru kita boleh terima. Kalau lagu tu, kalau sahabat tu mati belaka, kalau kita andaikan sahabat tu maksum belaka, lepas tu tak masuk juga. Nak terima ilmu daripada saya ni misal, saya tidak masuk. Bila tak masuk, tak boleh nak yakin dengan ilmu dia. Faham? Bila kita nak boleh ngaji kalau lagu tu, nak boleh ilmu. Syarat maksum ni untuk Nabi SAW saja. Sahabat tidak masuk. Bila tidak masuk, dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Sebagai manusia, nak rakyat kepada kita Islam ni boleh diikut oleh orang yang seperti kita. Bukan kena orang yang tinggi sepuluh malaikat. Dia tak ada belang. Maksum, tak ada nak melakukan dosa. Bukan lagu tu. Hak ni nak rakyat sebenarnya. Bila kita faham gitu kan, senang hati. Maknanya benda kita boleh tunggu. Orang sepuluh kita juga sahabat. Itu tujuannya. Barulah hidup nampak agama tu boleh turut. Lepas tu hak ni tak masuk lagi nak. Jadi kalau kita perhati hak sani huraian lah tu, huraian nak ceritanya, kita ahli sunnah wal jamaah ni iman itu sama ada hak kata supaya Imam Abu Hanifah ataupun kata supaya lagu lain-lain. Tetapi amalan itu penting. Kita tengok mana sahabat-sahabat Nabi SAW duduk buat. Demo orang sesat ni, dia tak ikut orang Nabi SAW. Dia pakai tengok Quran, dia tak tengah orang sahabat. Sahabat ambil daripada Nabi SAW tafsir dia. Misalnya tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dia pakai akal dia. Dia tak ambil dah sahabat riwayat daripada Nabi SAW. Apa makna yakin? Tak ambil. Itu sebab dia sesat. Dia balah dengan
sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat-sahabat itulah punca kita nak dapat hidayah. Jadi yang pertama tolak hadis, yang kedua tak rujuk kepada amalan Nabi SAW dengan sahabat. Tak rujuk situ, duk kira akal kita. Hak dia lagu mana kita tak rujuk. Itu silap. Dan orang-orang hak sesat dia adalah buah tu. Dia ada buah tu. Yang ketiganya, yang boleh jadi sesat, dia mengikut nafsu, orang panggil. Sebab itulah dalam istilah dia panggil ahlul ahwa. Ahli orang yang mengikut nafsu. Mengikut nafsu ni ikut serah lah. Nak tahu angin dia. Tak boleh lagu tu. Maknanya kena ngaji jelujur benar lah. Jelujur benar barulah boleh hak molek. Tidak kata apabila kata doktor kat semua baik, ubat kat semua baik. Tidak. Makanan kat semua baik. Tidak. Kena pilih juga. Nak pilih tu pun kena ada ilmu juga. Di antaranya beberapa perkara disebut tadi lah. Beberapa perkara disebut tadi, hak tu boleh dijadikan sebagai panduan. Lepas pada tu hak sini Imam terjemahan tu jelas dah. Supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sedia ada. Mana iman sudah ada dah. Tambah lagi. Ini menunjukkan iman tu boleh bertambah. Iman tu boleh bertambah tu lagu mana? Bila boleh bertambah, dia boleh berkurang. Dia bertambah dengan apa? Dengan amalan, dengan ucapan, dengan maknanya dia ni sekali. Sekali hak tu Imam Bukhari nak ayat, dia nak tolak puak-puak murjiah tu. Dia kata iman tu tak jadi gapo. Jadi nampaknya kita kena sekat tu dulu. Hak ni semula. Wallahu